Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat tahun baru 2023. Hari ini 8 Januari 2023 bersamaan dengan 15 Jamadil Akhir 1444 Hijrah. Kita bersiaran alhamdulillah untuk kali pertama pada tahun ini, dan insya-Allah seperti yang telah kita uar-uarkan pada tahun lalu, kita ada 3 buah cerpen yang akan kita bincangkan, kita kupas dan kita dengar pendapat panel pada hari ini. Oleh itu kita mulakan siaran pagi ini dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Baik, kita sudah ada penonton, sudah bermula ya, ada penonton. Ini penonton pertama barangkali daripada Nur Ashikin Ismail. NA Ismail, terima kasih, selamat pagi. Mungkin kongsikan dari mana anda berada, mungkin bagi tahu talian kami ataupun siaran kami ni secara langsung kan, kadang-kadang ada masa line tak okey, wifi tak bagus ke, bagi tahu. Tinggalkan komen-komen dan nyatakan anda mendengar dari mana, ataupun kongsikan live ini supaya kawan-kawan kita dan siapa-siapa yang dah berjanji semalam, dah berjanji malam tadi ke nak tengok sama-sama, yang dah komen di Facebook kata oh saya nak tengok, dah lama tak dengar kami bersiaran, sebab kita memang berehat agak lama. Kali terakhir siaran ini berlangsung ialah pada bulan November. Masih ingat lagi masa tu musim yang ke-6, episod ataupun siri yang ketiga, kita bersiaran pada bulan November, dan kemudian bulan Disember banyaklah kita komitmen-komitmen keluarga, komitmen-komitmen sosial dan sebagainya, dan saya juga percaya tuan-tuan dan puan-puan juga begitu. Kita berhalangan pada situasi-situasi tertentu, namun kami telah memberikan kerja rumah. Jadi kepada sesiapa yang sempat membaca, yang sempat menyelak-nyelak lah 3 buah cerpen yang telah kita senaraikan supaya dapat kita sama-sama menelaah, sama-sama berbincang dan saling berbahagi pendapat ya. Kami amat mengalu-alukan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan juga ada pendapat yang mungkin tidak bersetuju dengan pandangan Azian, tidak bersetuju dengan pandangan Puan Rozina atau Kak Ina, atau dengan pandangan saya, apa salahnya kita sama-sama berbincang, kita sama-sama berkongsi, bertukar-tukar fikiran. Ini namanya bertukar-tukar fikiran, dan insya-Allah melalui pembacaan-pembacaan yang berkualiti dalam siaran-siaran kita yang lalu, dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan, para penonton di sana, supaya kita boleh memajukan lagi dalam penulisan kita. Kalau kita perhatikan hari ini, boleh dikatakan ramai yang mahu menulis, suka menulis. Jadi maknanya yang asas itu 101, 101 tu dah okey. Tapi bagaimana kita mempertingkat kualiti. Oleh sebab itulah Secangkir Kopi Jam 10 kami cuba membawa kandungan karya-karya kita ini ke setakah lagi, tinggi sedikit daripada apa yang telah dihasilkan. Khususnya kepada yang sudah menulis cerpen, mari kita cuba teroka cerpen-cerpen yang lebih mencabar, dan memang itu pun yang saya lakukan sebelum ini, kerana saya dulu tak ada secangkir kopi jam berapa pun tak ada kan. Jadi ikuti pembacaan, ikuti komentar. Apa yang saya buat ialah saya baca cerpen-cerpen. Contohnya dalam Dewan Sastra, saya akan baca, dan bulan depan tu wajib beli lagi sekali, bukan sebab nak baca cerpen saja tetapi saya pastikan cerpen yang saya baca pada bulan sebelumnya itu, apakah komentarnya pada bulan yang berikutnya. Jadi komentar itu membantu diri saya dengan banyak sekali, sebab benda ni ataupun perkara ini saya telah lakukan sejak saya membaca Dewan Siswa lagi. Kerana dalam Dewan Siswa lagi menarik kerana cerpen pada bulan tersebut diulas pada bulan itu juga. Jadi saya banyak belajar daripada almarhum Osman Putih masa tu yang membimbing cerpen, dan Rahman Syahri, sekarang Sastrawan Negara Datuk Rahman Syahri, mengulas puisi. Jadi ini juga kalau penulis-penulis muda, penulis-penulis remaja, wajar sangatlah mengikuti bacaan begini. Dan sekarang sudah ada tunas cipta di Dewan Bahasa dan Pustaka, ada 3 majalah sastra yang boleh membantu
penulisan kita dan diberikan komentar, diberikan kritikan terhadap karya-karya yang telah terbit, dan ini yang boleh membantu kita pergi jauh kerana tak semua orang berkesempatan untuk masuk bengkel, untuk mendapat berguru secara langsung dan sebagainya. Baik, cukuplah dulu celoteh pengenalan pagi ini. Masih lagi dalam proses barangkali yang nak meninggalkan komen tu kadang-kadang sambil menonton tu ada secawan kopi kan di sisi sedang mengunyah-ngunyah ke, tangan tu tak sempat dan nak menaip. Tak apa. Tapi kalau dengar dan sebagainya, silakan tinggalkan komen, kongsikan siaran ini supaya kita sama-sama dapat memanfaatkan. Baik, kita pun tak perlulah berlengah lagi, kita persilakan panel-panel kita pada tahun ini. Macamlah tukar panel. Tahun ini kita ada yang pertama seperti biasa. Kita ada Puan Azian Mama Isa yang boleh menghidupkan mikrofonnya, dan juga sedondon pula. Lebih kurang warna kita ya pagi ni, tak sangka. Seperti biasa kami ni tak merancang. Pakailah apa yang selesa sebab nak bersiaran kan. Nanti kan tengok-tengok tudung yang warna yang itulah yang tak best. Tak naklah macam tu. Jadi kita akan pakai tudung ataupun pakai yang selesa. Tapi selalunya tiba-tiba tersedondon pula ya. Baik, apa khabar Yan? Apa khabar Kak Ina? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak berseri-seri ni semua ni sepenuh tahun baru barangkali kan? Okey. Siapa lagi di talian ni ada Assalamualaikum Kak Long. Kak Long dah lama tak main Kak Long Itu anjung Kak Long. Pagi kopi. Assalamualaikum. Terima kasih kerana mengikuti siaran kami buat pagi ni. Baik. Jadi pagi ni kita akan teruskan dulu dengan perbincangan seperti yang telah kita war-warkan dari tahun lepas lagi, dari bulan lepas lagi atau minggu yang terdahulu, bahawa minggu kali ini ataupun episod siaran kali ini kita akan bincangkan 3 buah cerpen lagi ya Yan dan Kak Ina. Kita ada 3 buah cerpen lagi, iaitu kita ada 2 sastrawan negara, iaitu sastrawan negara Zurina Hassan dan sastrawan negara Nordin Hassan. Sama pula nama ayahnya ya, Nordin Hassan dengan Zurina Hassan. Saya tak janjilah pula tapi dia jadi macam tu Kemudian kita ada juga cerpen Zainal Rashid Ahmad yang ketiga. Jadi cerpen Zurina Hassan bertajuk Putera Tanpa Bumi. Kemudian kita ada Nordin Hassan. Nordin Hassan ni kalau sedikit pengenalan, kalau siapa yang mengikuti senarai, kalau dulu dalam kelas saya kami kena anak murid saya semua kena hafal ni susunan sastrawan negara mengikut aturan dia 1, 2, 3 sampai lah yang terkini, daripada Christmas, Janur Ahmad semua kan terus Jadi Nordin Hassan ni selalu tertukar. Orang tertukar dengan apa tahu? Nordin Ahmad. Nordin Ahmad tu pelakon nak. Jadi kadang-kadang terkelirulah Nordin Hassan. Kemudian kita ada Abdullah Hussein kan. Jadi tertukarlah Nordin Hassan, Abdullah Hussein. Jadi Nordin Hussein. Jadi macam-macam benda tu berlaku. Tetapi sebenarnya Nordin Hassan yang lebih banyak genre-nya, lebih banyak drama, skrip drama. Kalau membaca dalam Dewan Sastra, dulu-dulu saya akan ikutilah banyak karya macam misalnya Tiang Seri Tegak Berlima, apa lagi Tiang Seri Tegak Berlima yang antara yang terkenal lah. Menyor Gading Puncak Mahligai, ini antara drama yang terkenal dan sangat kuat dari segi Islamiknya. Lepas itulah dia banyak dikenali dengan nama Teater Fitrah. Teater Fitrah tu dipelopori, kira dialah yang coin istilah tu. Okey, nanti kita ada sastrawan negara Nordin Hassan dengan cerpennya Balada Si Angsa Hitam. Kalau siapa yang dah baca tu mesti terasa syahdunya. Memang di tangan sastrawan negara ni hasilnya berbeza Yan dan Kak Ina. Jadi kita ada juga Zainal Rashid Ahmad yang memang antara penulis di Malaysia yang prolific, yang suka menceritakan yang aneh-aneh, yang pelik-pelik. Jadi macam mana kali ini Alkisah Ahmad Pualab, siapa pula Ahmad Pualab ini. Jadi kita sama-sama rungkaikan bersama-sama pada pagi ini. Jadi Yan nak mula dengan yang mana ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Kak Nisa. Selamat pagi, Assalamualaikum juga pada pembimbing saya juga Kak Ina. Selamat pagi, selamat tahun baru kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat Maya yang setia ya mendengar secangkir kopi. Kak Jenny Omar, apa khabar? Dah lama rasanya tak bersiaran ya dalam secangkir kopi. Okey, InsyaAllah kita akan mulakan dengan penulis wanita, pengarang wanita dululah kan. Ya, okey, apa-apa pun insyaAllah lah. Sebelum saya mulakan, saya
Saya baca dululah ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Moga-moga perkongsian ini sedikit sebanyak memberikan manfaat. Saya bukanlah pelajar sastra, saya bukanlah pengkaji sastra ya. Apa yang saya kongsikan ini lahir ya daripada hati dan nurani saya sebagai seorang pembaca yang saya rasa pembaca yang sangat susah memahami perkara-perkara yang tersirat ya. Dia punya istilahnya tunnel vision. Saya ini jenis orang berfikir secara lurus saja. So apabila dibentangkan kepada saya ya, diberikan tugasan untuk membaca dan juga memberikan sedikit perkongsian, ia merupakan cabaran yang besar sebenarnya. Tapi tak apa, saya ambil cabaran ini sebagai satu semangat, sebagai satu cara untuk memahirkan lagi ya kefahaman saya terhadap sastra, memahirkan lagi kosakata ya, memperbanyakkan lagi kosakata. Minta maaf. Tak apa. Minta maaf ya Allah. Gangguan teknikal. Silakan teruskan. Anak saya call pula. Okey, tak apa. Okey, so insyaAllah perkongsian saya juga mahukan para penonton lah untuk berbagi-bagi pendapat juga seperti yang Kak Nisa cadangkan ya. Jangan biarkan apa-apa yang menggelembung di fikiran itu hanya di fikiran. Cuba curahkan ya. Mungkin kita sama-sama memurnikan apa-apa yang terbuku di hati. Okey, kita boleh mulakan insyaAllah. Okay. Alright, okay. Saya sebenarnya baru saya terfikir kan, kadang-kadang apabila kita baca dan saya rasalah semua orang akan berfikiran seperti saya, iaitu mesti nak mengetahui siapakah di sebalik penulis itu, bagaimanakah rupanya, dia punya bicaranya ataupun paling kurang pun kita nak tahulah wajahnya. Jadi saya sertakanlah wajah-wajah penulis dan pengarang-pengarang yang terkenal ini, sastrawan negara Datuk Dr. Zurina Hassan ya. Saya tak pernah berjumpa secara real, tetapi saya banyak buku-bukunya yang saya baca. Zainal Rashid Ahmad terkenal dengan ZRA Stream ya. Sangat aktif dalam media sosial dan saya rasa dia memang aktif ya. Selain daripada dia bekas wartawan, dia sangat banyak menggunakan teknologi untuk mendedahkan banyak perkara-perkara, bukan saja dalam segi sastra tetapi perkara-perkara yang berupa isu-isu semasa ya. Dan juga saya baru mengenali sastrawan negara Datuk Nordin Hassan bila saya tengok YouTube, ada dalam YouTube ya dokumentarinya yang saya rasa Kak Ina juga yang usaha daripada DDP dan Kak Ina sebagai pengarahnya, pelopornya ya. Terima kasih banyak-banyak Kak Ina meninggalkan satu catatan yang bagus ya tentang sastrawan negara Datuk Dr. Nordin Hassan. Okey, dah baca ke tiga-tiga ni? Saya harap tak adalah saya seorang je yang baca, saya harap penonton juga baca. Okey, kita nak mulakan daripada mana ya? Okey, next slide. Okey, yang ni alhamdulillah lah saya pun tak terfikir untuk menampilkan ataupun meletakkan hantarannya daripada Dr. Ummi Hani ya, binti Abu Hassan. Beliau menuliskan tentang penulis dan dendam ya, dan apabila saya baca seolah-olah dia mengikat ya, tema ini mengikat akan ketiga cerpen yang telah saya baca. Jadi saya fikir ia mungkin satu peluang yang bagus untuk kita tampilkan cerpen-cerpen ini dengan satu tema iaitu penulis dan dendam. Tahun baru ni kita nak sebut pasal dendam kan? Aduh.
minta maaf lah, tapi saya harap siapa-siapa yang ada dendam, ada kesumat tu mungkin boleh dilenturkan apabila mengikuti perbincangan kami. Sebab kita tahu ya, saya fikir kita pernah dalam secangkir kopi, antara tip-tip menulis kisah benar, kita tak boleh tulis untuk membalas dendam, tetapi dalam fiction boleh. Tapi kalau dalam non-fiction, kisah benar, jangan ya. Tapi itulah yang kita nak perhalusi dengan bantuan Kak Nisa dengan Kak Ina. Walaupun fiction ya, karya fiction ni seperti cerpen, novel ya, puisi sekalipun ya, boleh kita nak berbicara tentang orang-orang yang kita tak suka ataupun apa-apa yang mengganggu fikiran kita, tetapi mesti ada batas-batasnya, dan inilah ya yang kita nak bincangkan. Dan saya cukup sukalah bila Dr. Umi kata penulis adalah dendamnya yang tidak dapat dilepaskan secara terus terang lalu dikarang dengan bahasa halus, dengan watak yang berbayang baharu dan berimejaan sindiran. Di situ penulis membersihkan jiwa dari bilah kesumat, ya mungkin terhadap seseorang, masyarakat atau dirinya sendiri. Saya teringat novel-novel Hamka banyak dendamnya terhadap ketidakadilan kasta, adat telah dilunakkan dengan bahasa romantika. Ya, okey, mungkin itulah premis kita hari ini. InsyaAllah kita lihat apakah subjek-subjek dendam yang diperkatakan oleh para pengarang mapan ini. InsyaAllah kita mungkin Kak Ina nak sentuh ke macam mana? Ke saya teruskan? Sebelum tu saya teringat satu pantun tau Yan. Ini spontan teringat. Tapi bukan pantun saya, pantun lama. Pasal dendam ni, orang Melayu memang sebenarnya sangat akrab dengan dendam. Jadi selalu dikatakan air dalam bertambah dalam, hujan di hulu belum teduh. Ini pantun lama Air dalam bertambah dalam, hujan di hulu belum teduh. Hati dendam bertambah dendam, dendam dahulu belum sembuh. Begitu, pantun lama ni. Dendam ni bukan, jangan ingat dari segi negatif. Maknanya dendam, sebab orang dulu menyebut rindu dendam. Kenapa rindu dendam? Maknanya dendam adalah sesuatu yang dia tak dapat. Jadi kalau orang sekarang ni kita dendam, dengki kan, macam negatif Tapi sebenarnya dendam dalam Melayu, dalam maksud bahasa Melayu secara sastranya dan sebagainya, dia bukan dendam tu satu yang negatif. Dendam ni ialah satu, kalau bahasa Inggeris kita ada beza antara jealous dengan envy kan. Kalau kita jealous tu dia ada negative connotation, tapi kalau envy ni kita cemburu tetapi kita berusaha ke arah itu. Maknanya sesuatu yang kita tak dapat dan kita akan cuba nyatakan. Jadi menyebut tentang dendam juga Yan dan juga Kak Ina serta penonton yang dirahmati Allah. Saya teringat kepada tajuk buku ini. Tajuk buku ini langsung teringat persoalan dendam dalam sastra Melayu oleh Dr. Amida Abdul Hamid atau Kak Anis. Ini boleh semalam meninggalkan kita. Boleh tak kita tinggalkan Al-Fatihah untuk Dr. Amida Abdul Hamid. Nanti kita sambunglah, baca dulu Al-Fatihah. Dan sebenarnya buku tentang Kak Anis ataupun Dr. Amida Abdul Hamid ni pernah kita perkenalkan dulu dalam episod yang terdahulu tentang retorik, kita dah sebut, dan saya perkenalkan kalau orang kata nak tulis tu biar sedap, biar kena, kenapa sedap, kenapa elok, kerana sebenarnya retoriknya betul. Retorik is the art of communication ataupun seni berkomunikasi. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut sebenarnya dalam apa-apa subjek retorik lah, dalam bahasa Arab kita panggil balarah kalau tidak silap saya. Iaitu satu seni untuk memilih kata-kata yang sesuai daripada orang yang berkata, itu penulisnya, kepada audience yang sesuai, maknanya khalayak yang betul, dan disampaikan dengan kaedah ataupun kandungan yang sesuai. Itu antara ringkasan lah. Dia ada ethos, pathos, logos. Dan kita dah cerita dulu dah dalam siaran yang terdahulu Tapi itu yang menariknya sebab disentuh dengan dendam tu. Saya teringat langsung dengan buku ni dalam persoalan dendam dalam sastra Melayu yang disebut dalam kajian tentang, dalam buku ni dia menyebut tentang emosi, tentang emosi, asal-usul emosi dendam dan fenomena dalam sastra mengenai dendam itu. Jadi menarik kalau kita tengok kupasan Kak Anis ataupun Dr. Amida Abdul Hamid tentang isu ini. Tapi kita tak pergi lanjutlah tentang hal ini. Mungkin Kak Ina ada respon dulu tentang penulis dan dendam yang menjadi premis yang dibawa oleh Yan ni. Macam mana ni, tahun baru dan dendam-dendam kita
Rindu dendam barangkali. Rindu dendam ni dah 2 bulan tak jumpa. Kak Ina silakan. Okey, terima kasih Nisa. Terima kasih Yan. Kita mulakan dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan Allah lancarkanlah Kak Ina dari segi idea untuk berkongsilah sikit pengalaman yang ada. Okey. Seperti yang slide yang ambil angkat ni lah, iaitu daripada Dr. Hani ni kan, Kak Ina memang sangat setuju. Sangat setuju penulisan dendam ini sebab kerana bukan penulis tu mesti jadi pendendam bukan. Kalau Kak Ina belajar dengan Prof Muaya, dia kata dendam ni dia jadi racun kepada hati kita, kehidupan kita. Jadi kita maafkanlah orang, kan? Maafkanlah orang, maafkan orang. Dia lebih mulia tu sebenarnya kalau kita maafkan orang yang menyakitkan hati kita. Itu sangat ni kan, ikut sunnah Nabi lah. Tapi sebagai manusia sendiri, kita ni biasa tak dengar kita memaafkan, tetapi kita tidak boleh melupakan. Pada peringkat awal kalau Prof Dr. Muhaya dia suruh kita lupakan, tapi setelah dia dah beberapa tahun dalam motivasi inspirasi ni, dia pun mengakui bahawa bersetuju bahawa sebagai manusia betul tak boleh melupakan tu boleh, tetapi kan kita asingkan dia, jauhkan dia. Kita cuba tak mau ingat. Jadi sebagai penulis inilah kelebihannya. Atau siapa pun yang bakal menjadi penulis, lahirkanlah rasa dendam itu, rasa geram, dendam, benci, menyampah itu di dalam karya kita. Sebab saya sendiri, setelah saya dapat melahirkan sebuah novel berdasarkan kisah hidup saya, Sekali Melangkah itu, saya memang betul-betul boleh melupakan. Saya rasa saya dah masukkan semua kesedihan saya tu, semua rasa geram, dendam saya tu di dalam buku Sekali Melangkah itu. Jadi sebab itu saya boleh dengan contohnya dengan ayah budak-budak ni, saya boleh pergi bercuti bersama kan, demi untuk anak-anak kan, untuk anak-anak nak rasa kan mereka ada ayah, menantu pun dapat rasa ada ayah, ada ayah. Kami boleh bercuti bersama dan saya tidak lagi merasakan, bahkan saya juga mendoakan bekas suami saya supaya dia juga dalam keadaan dalam lindungan Allah, kerana jika dia sakit, jika dia susah, anak saya juga turut sedih, turut susah kan. Jadi begitulah sebenarnya dendam tu boleh sukar untuk dilupakan, tetapi boleh kita cari terapinya melalui karya. Itulah mungkin mukadimah Kak Ina untuk tahun baru ni kot. Okey Kak Ina, terima kasih banyak. Cantik betul kupasan itu ya tentang persoalan dendam. Tapi itu dia sebenarnya penulis, pada saya memang penulis dan manusia biasa. Kita bermula dengan dendam tu mungkin nampak besar dan berat lah. Tetapi sebenarnya kita bermula dengan sesuatu yang kita tak puas hati. Bila kita tidak puas hati, kita akan mencari ruang untuk ekspresi, untuk kita nyatakan, kita luahkan. Jadi ada orang menyanyi, ada orang melukis. Jadi kita yang ada kelebihan sedikit ini boleh bermain dengan kata-kata, kita menulis. Tetapi kelebihan menulis karya sastra ialah kita boleh melapikkan benda ini, dan selain kita bercakap terus terang dan mungkin orang marah, kita boleh lapik benda ni dengan berbagai cara lah. Ada banyak sarana sastra sebenarnya yang boleh kita gunakan bagi menyampaikan. Misalnya saya juga ada banyak benda yang saya marah, saya tak puas hati, tapi saya buat cerpen. Tu marah jadi cerpen tu bahaya. Silap nanti orang yang saya tak setuju tu boleh mati dalam cerpen tu. Tapi mati dalam cerpen tak ada masalah, tak kena saman, tak kena tangkap, tak kena lock up kan. Jadi kita boleh menyatakan, menyampaikanlah itu yang Kak Ina sebut tadi. Apabila kita rasa tak puas hati, kita boleh nyatakan, dan sebenarnya dia satu bentuk kelegaan kerana kita rasa macam kita dah membuat sesuatu, tapi lepas tu kita teruskan kehidupan dan kita move on dengan itu. Ya, mungkin itu respon-respon kami Yan tentang bagusnya premisnya ni. Premis ni biasanya bukan kami yang pilih, ni Yan yang letakkan ya. Jadi bila Yan letak, kita respon je.
Okey. Jadi kita teruskan dulu ya dengan slide berikutnya. Boleh, Okey, boleh. ya, silakan. Jadi kita Silakan. mulakan dengan cerpen Zurina Hassan lah ya, Putera Tanpa Bumi ya. Ya, betul. Kita mulakan silakan. dengan cerpen Zurina Hassan, Putera Tanpa Bumi, kerana kita nak tengok walaupun ketiga-tiganya ada sisi-sisi yang mengganggu ya setiap pengarang untuk diluahkan ya, tapi pada saya cerpen Zurina Hassan Putera Tanpa Bumi ni memang 100% mungkin tak puas hati ya. Jadi sebab itu diangkatlah menjadi perbincangan kita yang pertama. Okey, pada mulanya ya apabila saya berkongsi ya secara peribadilah bagaimana saya membacanya dan apakah perasaan saya mula-mula melihat kepada tajuk dia Putera Tanpa Bumi. Okey. Baik, saya cuba teruskanlah pembacaan. Terus perkataan pertama ataupun nama pertama yang dituliskan itu adalah Demang Lebar Daun. Okey, sudah. Saya ni buta sejarah Melayu. Jadi ya, kalau sekiranya saya tak terjebak dalam secangkir kopi ni, memang sah-sah lah. Saya memang malas nak baca buku sejarah Melayu, hikayat Melayu ni, tetapi saya terpaksa. Terpaksa ni saya tukarlah sekarang. Saya harus ya, seorang penulis harus melebarkan genre, melebarkan bacaan dia. Jangan baca apa yang kita suka saja, terpaksa kita latih diri kita untuk membaca bahan bacaan yang kita tak pernah teroka ataupun yang kita rasa susah, tapi sebenarnya taklah susah kerana dekat dalam zaman teknologi ni semua ada ya dalam internet ya. Jadi saya pun melakukan sedikit rujukan silang Demang Lebar Daun. Siapakah Demang Lebar Daun? Bila saya teruskan bacaan, okey, ada satu perkataan wa'adat. Okey, yang ni apa pula wa'adat ini? Saya buka kamus. Oh, rupanya wa'adat ini adalah bahasa arkaik. Bahasa arkaik ni kalau siapa kamus dia ada tuliskan di bahasa AR ya, A besar R. Itu maksudnya arkaik, bahasa yang klasik, bahasa klasik. Okey. Wa'adat ini dah pun dikatakan dalam kat sini merupakan satu MOU. Okey. Okey. Dan bila kita baca sebenarnya sampailah satu perenggan di mana ada pergolakan ya antara satu watak utama ni, kita nak yang saya tuliskan ni Putera Bumi dengan satu suara, entah mana-mana ya, suara tu pun muncul ya. Dia nak ingatkan Putera Bumi ni bahawa Putera Bumi ni dia dah tak ada tanah, dah tak ada pemilikan bumi kepada Putera Bumi ni. Jadi Putera Bumi ni tak puas hati. Tapi bila kita perhalusi bagaimana Zurina Hassan bermain dengan kata-kata, bila kita tengok Putera Bumi ni sebenarnya bila kita silangkan balik, kita main, kita letakkan bumi ni ke depan, dah jadi Bumi Putera. Jadi nampak tak sebenarnya Zurina Hassan sedang berbicara tentang kaum Bumi Putera, tentang kemunduran bangsa Melayu. Mengapa bangsa Melayu jadi seperti apa yang telah disenaraikan ya dengan panjang lebar dalam cerpen ini, dan dikaitkan dengan Demang Lebar Daun ni yang telah membuat perjanjian dengan siapa? Sang Sapurba ni. Okey. So ini semua saya fikir seorang penulis boleh berkreatif ya, berkarya secara kreatif apa-apa yang dirasakan daripada rujukan yang dibaca ya, sampai begitu sekali ya bagaimana watak-watak daripada hikayat Melayu ni dibariskan ya. Dan kita nampaklah kesalahan utama ni pada Demang Lebar Daun ni. Kita memang geram dengan Demang Lebar Daun ni. Kenapalah kau buat perjanjian tu kan? So dia punya salah. Selama ni dia punya salah ya. Okay. So ada watak-watak daripada hikayat Melayu. Jadi dengan itu secara tidak langsung saya terus mendalami siapakah dia. Ada disebutkan Wan Empuk, Wan Malini, Sultan Mahmud, Si Lunca ya. Tetapi nampak tak
kepengarangan Zurian Hasani bagaimana dia menggabungkan hikayat Melayu ni dalam naratif baharulah zaman sekarang ya. So tu yang saya nampak mungkin ada sedikit unsur parodi ya. Kalau kita tahu parodi ni semua orang tahu bagaimana bagaimana seseorang itu mencuri ataupun mengambil karya seni daripada orang lain tetapi dilucukan ya. Kalau kita tengok zaman sekarang ni siapa yang famous tu Didi Chronicles kan, ambil lagu apa-apa dilucukan. Sama jugalah macam kisah ni, saya nampak ada unsur-unsur dia mengambil cerita-cerita daripada pengarang lain tetapi dimasukkan unsur-unsur sindiran. Nanti Kak Nisa akan baca apa yang saya masukkan dan siapa-siapa yang dah baca mungkin dah nampak ya apa yang disindirkan itu ya. Dan ini memang realiti nasib orang Melayu. Saya rasa sampai kini pun begitu. Walaupun ya kita cakap secara terbuka ya, ini bukan resis tapi ini adalah realiti, memang begitu. Dan saya nampak jugalah sebagai penulis saya suka cari bahasa-bahasa yang indah, yang kalau saya suka saya akan tulis dalam buku nota saya sebab bestnya kalau kita boleh buat macam ni, tapi dalam cerpen ni saya tak nampak sebab saya nampak hanya wacana. So itulah Kak Nisa untuk permulaan. Okey, nak teruskan untuk bahagian ni ke atau nak dengar komentar daripada Kak Ina dan saya dulu? Terpulang. Terpulang, saya moderator. Tapi sebab slide yang selepasnya, saya rasa mungkin Kak Ina kot terus boleh bagi pendapat ataupun Kak Nisa nak slide seterusnya ialah petikan daripada cerpen sebenarnya. Okey, baiklah, sebab langsung Ian dah menyebut tentang Demang Lebar Daun ni, Demang Lebar Daun, nama penting dalam sejarah bangsa Melayu. Jadi kena baca dulu, tu saya ada share judul buku lah, boleh baca sejarah Melayu ataupun baca Sulalatus Salatin. Sekejap, nak tunjuk semua, segala benda nak tunjuk, mana nampak? Okey, ni okey. Sulalatus Salatin Sejarah Melayu, dia ada banyak ada beberapa versi sebenarnya. Kalau versi ini dalam ini satu lagi dipanggil versi Shalaber. Shalaber ni ialah orang yang membuat transliterasi, dia padri lah, dia buat transliterasi daripada bahasa tulisan Jawi kepada tulisan Rumi. Ini kalau saya tersilap, siapa yang terdengar ni betulkan saya lah, ni yang pemahaman saya. Sebab saya membaca teks ini secara peribadi sebab saya tak ambil form 6 sejarah Melayu, bahasa Melayu dan sebagainya. Ini ialah teks wajib, seperti dia ada edisi pelajar ni. Dia teks wajib kalau ambil STPM untuk kesusasteraan Melayu, ini ialah teks wajibnya. Jadi memang kena baca ni. Dan kalau masuk kelas kursus persuratan Melayu di UKM, di mana-mana pun memang ni teks wajib lah, kena baca benda ni. Jadi saya ingat lagi, saya kadang-kadang saya bantu bekalkan buku-buku ini. Masa saya jadi penjual buku dulu kan, saya bekalkan buku-buku ini ke universiti yang nak pakai lah. Biasanya taklah ramai sebab ikut kelas kan, Jadi saya memang membacanya daripada zaman saya tak wajib baca. Saya suka membacanya. Jadi Demang Lebar Daun ialah nama yang popular, yang saya biasa dengan nama tu. Dan Wan Empuk Wan Melini. Okey, sejarah mudahnya Demang Lebar Daun ni dibayangkan dalam cerita dia sebagai ketua kepada satu kaum di kawasan wilayahnya Sumatera lah, wilayah. Itu semua dulu kalau kita ikut geografinya sekarang ni itu Indonesia, tapi kalau dulu itu semua Kepulauan Melayu. Jadi kita tidak ada sempadan. Jadi sempadan ini dicipta sekarang dan dicipta oleh penjajah. Dia potong-potongnya pulau ni, dia bagi separuh kat Belanda, sekat kat Portugis dan sebagainya kan. Dan Inggeris, beginilah, sebab itulah kita terpisah. Jadi asalnya bukan begitu. Kita memang satu rumpun yang besar yang kalau ada pun wilayah-wilayah kesultanan saja yang menjadikan sempadan-sempadan politiknya. Jadi pada ketika itulah dan ini zaman dulu-dulu lah kira kisahnya kononnya begitu. Namun saya mendapati bila saya baca versi yang, dia banyak versi. Kita kena faham bahawa dalam penulisan manuskrip memang ada pelbagai versi yang akan timbul kerana penyalinnya berubah-ubah orangnya. Namun itulah kekuatan dalam manuskrip Melayu. Dia bukan macam kalau sekarang ni cetak, print kan. Jadi bila print tu sama je semuanya. Jadi itu adalah sebenarnya kelebihan-kelebihan yang ada dalam khazanah Melayu. Demang Lebar Daun dalam mengikut ceritanya mempertuankan, itu dalam cerpen tu dia kata yang dipertuankan. Kenapa kita nak mempertuankan orang lain? Kerana kita tak nak ada unsur bias lah dekat situ. Kita tak nak sebab aku orang kat sini aku mesti jadi ketua. Tak.
supaya untuk menimbulkan tidak ada bias ataupun kesendingan, kita ambil orang luar sebagai ketua. Dan orang luar ni jangan main-main, kita yang letak dekat situ dan kita boleh jatuhkan. Dan konsep ni sama dalam di Negeri Sembilan, iaitu kita ada yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan ya. Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan ni kita yang meletakkannya orang di bawah, iaitu undang dan sebagainya, meletakkan yang di Pertuan. Kami yang mempertuankan kita bawa dari Pagaruyung. Tapi kalau kita tak puas hati, kita boleh turunkan dia. Nah, itulah kuasa yang ada, kuasa rakyat sebenarnya. Demokrasi sangat kuat di Negeri Sembilan dalam aspek adat lah. Okey, dia mengambil konsep daripada sini. Jadi Demang Lebar Daun ini baik. Kalau tuanku nak begini, dalam versi ini bukan Sri Sangsa Purba, sebenarnya Sri Tribuana yang menjadi Raja Melayu yang kita pertuankan. Dan dia kata di sini petikannya yang penting ialah apabila dikatakan dia bersumpah berjanji tu, yang dikatakan dalam Drinasan dalam cerpen itu, kenapa kita mesti buat begitu, kenapa kita buat begini kan. Tapi itu pada saya itu separuh saja daripada perjanjian ataupun wa'ad. Wa'ad ni wa'adat lah, wa'adat ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil deed of covenant. Deed of covenant maknanya satu perjanjian yang mengikat, is binding. Dia mengikat, saya melihat dari aspek undang-undangnya, sebab tu dia tak boleh tukar. Dan dikata kat situ, jika dia kata titah baginda ni Sri Tribuana, titah baginda, barang siapa hamba Melayu derhaka mengubah perjanjiannya, dibalikkan Allah bumbungan rumahnya ke bawah, kaki ke atas, rumah dia terbalikkan. Maka sembah Demang Lebar Daun, jikalau Raja Melayu itu mengubah perjanjiannya dengan hamba Melayu, dibinasakan Allah negerinya dan takhta kerajaannya. Dia bertimbang balik tu, dia bukan berat sebelah Dan dalam tu juga ada lagi lah kata-kata dia, dan saya ambil petikan yang hujung tu, dikatakan jikalau ada seorang Raja Melayu itu memberi aib kepada hamba Melayu, alamat negerinya akan binasa. Jikalau sebagaimana sekalipun dosa hamba Melayu itu tidak diaibkan, tidak diikat, digantung, maknanya kalau salah bunuh saja, jangan dimalukan. Kalau kita ingat dalam cerita-cerita berikutnya, sebenarnya dia bermula daripada premis ini. Dan episod-episod dalam sejarah Melayu itu, misalnya dalam kisah Sang Rajuna Tapa ini ialah satu kisah lagi yang dia telah membuka pintu kota kerana dia tak puas hati. Dia marah dengan raja kerana raja telah menjatuhkan hukuman sula kepada anak perempuannya kerana ada isu yang dia tak puas hati. Raja marah dan raja sula. Kalau dia marah, dia kata kalaulah sekalipun anak dia salah, janganlah dimalukan begitu. Dia disula di tengah pasar. Sula ni kalau kena Google lah, sula tu maksudnya macam mana, saya tak nak explain kat sini. Tetapi yang maksudnya di sini ialah dia telah memalukan, seperti dia melanggar perjanjian ini. Apa jadi pada negeri itu? Sang Rajuna Tapa telah pun, tapi perbuatan Sang Rajuna Tapa itu membuka pintu kota supaya orang Jawa datang menyerang, dan Temasek masa itu, Temasek memang habis, hancur. Dia buka pintu kota kan. Kemudian apa jadi pada Sang Rajuna Tapa? Sang Rajuna Tapa pun suami isteri menjadi batu, disumpah. Dia bertimbal balas tu. Maknanya tak adalah perjanjian tu berat sebelah. Itu dari segi itulah. Maknanya terpulang inilah kuasa penulis kan, dia tak puas hati pada satu bahagian, dia boleh menyatakan. Jadi cantiknya kalau kita ada kelebihan pengetahuan dan bahan bacaan tambahan, dia menjadi bahan dalam penulisan kita. Dan yang ni saya pernah buat juga dalam Persidangan Agung Wanita Klasik kan. Jadi saya ambil cerita-cerita lama tu dan diberikan naratif baru, diberikan makna baru yang kalau dalam sastra disebut sebagai intertextual, maknanya dia memberikan makna barulah. Kita tak payah kupas lah intertextual tu apa, tapi yang pentingnya sebagai penulis kita boleh menggunakan. Begitu komen saya sedikit lah tentang Putera Tanpa Bumi. Mungkin Kak Ina ada pendapat yang berbeza daripada saya ke? Silakan. Okay, terima kasih Nisa. Pertama-tamanya Kak Ina ni nak kena tabik dekat Ian lah. Pertamanya kerana dia memilih cerpen-cerpen yang sangat mencabar untuk bidang dia kan. Bayangkan bukan saya yang pilih Kak Ina. Ya ke? Oh. Ini korang lah yang bagi. Oh, Kak Ina dah tahu. Kak Ina pun dah lupa sebab tapi yang memang mencabar. Tetapi yang bestnya ialah beberapa kali Ian sudah mengetuk pintu kami lah. Bila nak buat secangkir kopi. Kerana dia maknanya dia dah baca lama dah, tak sabar dia nak bincang ni kan, perkara ni kan. Itu bagi kita kena tabik dengan Ian, maknanya dia ambil cabaran tu sebagai satu cara dia nak mencari ilmu dan menambah ilmu dia sendirilah kan. Okey. Pertama ialah Ian,
Kak Ina nak respon pada slide ni lah. Maknanya inilah dapatan dia daripada cerpen Zurina Hassan kan. Yang Kak Ina rasa macam ada benda-benda yang macam tak terfikir pun macam tu. Dia terfikir contohnya lah kan. Antaranya bila Yan kata dia berbentuk tadi parodi kan. Parodi. Sebab bila kita pandai pula budak sains ni cakap pasal parodi. Dia ada satu teori kan dalam sastra juga. Jadi satunya yang Kak Ina sendiri, kalau Zurina Hassan ni dalam kepala Kak Ina akan terlekat hanya satu sangat lah. Kalau Datuk Dr. Zurina Hassan ni ialah kebijaksanaan dia membuat intertekstual tadi macam yang cakap tadi lah, intertext. Dia maksudnya memberi tafsiran baru terhadap teks-teks Melayu lama dulu. Kalau kita tengok dalam cerpen ni ada cerita, ada kisah tentang Siluncai, ada kisah Wahdat Demang Lebar Daun tadi. Cuba bayangkan kebijaksanaan Zurina Hassan tu sendiri apabila dia ambil Wahdat tu kan, Wahdat yang pertama tadi dia tak jelaskan yang dia tak ambil pun sampai bawah tu kan, yang macam Lisa terangkan tadi. Dia pegang kepada hamba tu saja. Maknanya Wahdat rakyat kena patuh pada raja, tak boleh. Dan dalam kita baca cerpen ni, bagaimana Datuk Zurina ni dia memasukkan tentang dia tekankan kat situ, dia kata menjadi hamba selama-lamanya lah, menjadi hamba kan, sebab Wahdat tadi. Sebab kita tak heran bila Yan yang bukan dalam bidang sastra ni, bila dia baca teruknya Demang Lepas Daun ni kan, dia marah pada Demang Lepas Daun tu. Tapi kerana melihat di sini kebijaksanaan Zurina Hassan sebagai penulis yang dah dapat ada gelaran sastrawan negara tu, maksud bagaimana dia tidak mengambil semua bahan, semua bahan daripada Wahdat tu menjadi satu idea dia untuk dia nak cerita dalam sebuah cerpen yang hanya dalam sekitar 12 halaman. Memang tak cukup. Tapi ditekankan pada itu. Dan nampak tak sebenarnya apa yang Dr. Zurina Hassan tulis dalam cerpen ini, sebenarnya itulah yang berlaku sehingga kini. Sehingga berlaku kerajaan perpaduan. Nampak kan? Macam mana kita bertukar berkali-kali dalam satu dalam pilihan raya sebelumnya kita ada 2 Perdana Menteri, sehinggalah kita dapat pilihan raya yang baru ni macam mana berlaku itulah. Dan yang berlaku pertentangan, yang berlaku tidak apa yang dalam cerpen tu, yang apa yang Zurina cakap tu ada sebenarnya berlaku, itu yang berlaku pada orang Melayu. Dan kerana yang kita balik pada idea Yan juga ni sebenarnya yang mengambil tema daripada Dr. Umuhani tu, iaitu dendam tadi. Kalaulah Zurina Hassan sebagai seorang sastrawan negara, kan pada masa tu dia belum jadi sastrawan negara lagi kan, tak silap lah. Ya, belum. Jadi kalau dia tulis dalam bentuk rencana hantar ke akhbar ataupun yang mana majalah, tak akan terbit. Tetapi apabila dia kreatifkan cerpen tu, kan kita tengok Zurina Hassan ni sampai sekarang kan, kalau kita tengok dalam Facebook dia semua dia bagi pantun-pantun dia, apa komentar dia, semua dia memberi interpretasi baru terhadap apa yang berlaku. Termasuk kisah yang saya akan tekankan kat sini dalam cerpen ini, Siluncai tu. Kan, bagaimana dalam cerpen ni, kalau yang mesti ingat macam mana frasa dia kata semua rakyat ni yang hamba, lebih kurang macam tu, rakyat ni mengharapkan seorang pemimpin yang boleh membela nasib mereka. Tetapi apabila mereka menjadi pemimpin, mereka lupa segala janji, mereka lupa segala tanggungjawab dia kan. Jadi yang penting yang mereka mencari apa yang mereka boleh dapat, dan rakyat teruslah menderita. Bukankah itu juga yang berlaku dari dulu sampai sekarang? Okey, boleh? Betul. Memang betul Kak Ina. Jadi itulah kritikan sosial yang diberikan oleh Zurina Hassan dalam karya yang inilah yang boleh dilakukan oleh penulis. Jadi penulis menulis tu bukan sekadar kosong. Dia melihat sesuatu yang dia tak puas hati, oleh itu dia akan nyatakan. Dan
pernyataan itu disampaikan dalam bentuk kreatif. Jadi apabila kreatif, dia akan menggunakan apa kita panggil selalunya sebagai lesen kreatif tu. Apabila lesen kreatif, orang tak boleh kata apa dah. Memang begitu kan. Dan saya pun suka dengan apa komen Kak Ina pasal si Lunca itu. Maknanya si Lunca itu dulu ialah rakyat kan, rakyat biasa hamba. Tapi bila dia jadi pemimpin, dia pun sama juga. Tak ada beza dengan raja yang dahulu yang diharapkan oleh rakyatnya. Kerana dalam cerpen ini, saya simpulkan cerpen ini, dia sebenarnya menceritakan tentang sumpahan 3 ta, iaitu harta, takhta dan wanita. Ini sumpahan the curse. Tiga sumpahan ini, bila kita diberikan harta yang berlebihan pun kita jadi macam jadi Qarun lah. Qarun kan dapat harta yang berlebihan, dia terkena sumpahan emas. Sumpahan harta sebenarnya. Satu lagi ialah sumpahan takhta. Diberikan kedudukan. Kita macam-macam, kita boleh kutuk pemimpin, kutuk bos kan dan sebagainya. Kali kita jadi bos, kita pun sama lagi, teruk dari bos pun kadang-kadang ada kan, kutuk bukan main. Bila kita diberikan kedudukan itu, kita akan terkena sumpahan itu. Dan yang ketiga ialah wanita. Wanita ni bukan kita merendahkan wanita, maknanya nafsu. Bila dia terkena sumpahan nafsu, dia terkena sumpahan nafsu, dia kadang-kadang tak lepas dengan ujian-ujian beginilah. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan untuk cerpen ini. Jadi Yan mungkin nak sambung ke? Boleh Kak Nisa, silakan sambung. Okey, ni petikan-petikan lah nak tunjukkan yang mana ni ya. Nak kena baca ya? Betul. Dalam Putera Tanpa Bumi, Zurina Hassan, petikan halaman 411. Beberapa lama selepas itu, laporan awal tentang siasatan pun dikeluarkan. Mengikut laporan itu, memang benar masih ada orang Melayu di negeri asal. Namun begitu, pada masa ini Melayu sedang mengalami beberapa bentuk hakisan. Beberapa bentuk hakisan yang telah dikenal pasti. Sebahagiannya binasa oleh penagihan dadah, peratusan yang agak besar terbunuh atau hilang upaya akibat kemalangan jalan raya kerana kecuaian atau sengaja mencari maut dalam perlumbaan haram. Ramai bayi Melayu tidak dapat membesar kerana ditinggalkan untuk mati di tong-tong sampah. Sebahagian bapa membinasakan kehidupan anak-anak gadis sendiri dengan merogol mereka. Itu satu daripada petikan. Saya teruskan dulu ya. Petikan yang berikutnya juga dipetik daripada sesahalaman yang seterusnya. Akan tetapi apa pula yang telah terjadi pada semua emas, perak, swasa yang berkilauan di seluruh tanah Huma Bukit Seguntang itu? Tentu berat dan mahal nilainya jika dijual. Tidakkah ada orang yang terfikir untuk berbuat sesuatu dengan emas, perak dan swasa itu? Menjualnya atau menyimpannya di dalam khazanah negara untuk kegunaan anak cucu kelak. Betapa besar faedahnya. Bayangkanlah bagaimana Wan Empuk dan Wan Malini boleh menjadi kaya raya. Barangkali mereka orang yang terkaya di dunia. Akan tetapi malangnya Wan Empuk dan Wan Malini tidak sedikit pun memikirkan tentang hal ini. Nampaknya dikritik watak-watak sejarah tadi. Satu lagi ya. Kesama. Sebentar. Okey. Seluruh warga Palembang itu tidak langsung mempedulikannya. Ini semua kerana mereka sibuk mempersiapkan majlis pertabalan secara besar-besaran. Semua orang lupa bahawa peluang yang lebih baik sudah ada di hadapan mata. Kita yang empunya cerita datang pada akhir zaman, mereka kurang berfikir tentang perkara-perkara yang lebih produktif. Bayangkanlah jika semua emas, perak, swasa itu digunakan untuk meninggikan ekonomi bangsa. Tentu orang Melayu menjadi bangsa yang terkaya di dunia ini. Jadi kalau kita tengok cerita ni, Wan Empuk Wan Malini ni apabila turun di Bukit Seguntang, tiga Raja Basudara tu, tengok terang je, cantik apa benda, cahaya tu. Rupanya padi dia berbuah emas, daun dia perak, batang dia swasa. Jadi bayangkanlah value tu, dia nak menunjukkan nilai. Tapi kenapa tak dibuat sesuatu lah, itu yang dikatakan oleh Zurina Hassan dalam cerpen ini. Okey, kita teruskan dulu dengan cerpen yang berikutnya, atau Yan ada komen yang terakhir untuk cerpen ini? Okey, sebenarnya itu yang saya sebut Kak Ina pasal tentang parodi tu. Dia ada sindiran di situ tapi mungkin tak boleh nak dikatakan di sini sebab apa yang Kak Nisa juga ada sebut dia tentang intertextual tu lagi tebal ya dalam cerpen ini. So terima kasih banyak-banyak atas. Okey. Yan, betul. Yan tak salah tau bila Yan menyatakan parodi tu. Sebab apabila kita bahkan Kak Ina melihat satu Yan sampai tahu parodi macam tu, Kak Ina rasa tu. Kemudian bila seseorang tu menilai sesebuah cerpen tu dengan
kebebasan dia sendiri, apa yang dia dapat. Betul apa yang cakap. Bahkan ada pun contohnya apabila si Luncai tu kan, kisah si Luncai tu sendiri kan, macam mana dia jatuh, dia terjun semua tu kan. Itu antara unsur-unsur parodi yang ada dalam cerita tu yang dimasukkan dalam cerpen ini dan menggambarkan itulah orang bumi putra tadi. Sebab itulah kita akhirnya nanti kemungkinan kalau kita berterus dengan sikap yang begini kan, kita akan kehilanganlah kita kehilangan bumi lah. Kita hanya ada putra saja, putra tanpa bumi. Boleh? Baik. Boleh, terima kasih Kak Ina. InsyaAllah. Ni kongsikan sedikit lah semula pantun tadi kan, ada pula yang bertanya kan. Jadi inilah pantunnya. Air dalam bertambah dalam, hujan di hulu belum teduh. Hati dendam bertambah dendam, dendam dahulu belum sembuh. Ni pantun lama yang bercakap tentang dendam. Okey. Nanti tengoklah di dalam bahagian ruangan komen ada, saya tinggalkan di situ. Okey, kita teruskan dulu dengan cerpen berikutnya iaitu Al-Kisah Ahmad Pualam oleh Zana Rashid Ahmad. Zana Rashid Ahmad ni saya suka baca cerpen dia sebab cerpen dia akan, cerita dia lain macam, tapi saya suka nak meneka sebenarnya dia sedang cakap pasal apa, dia sedang sindir apa, dia sedang mengkritik siapa. Saya seronok kalau sekali cerpennya keluar dalam berita harian ke, dalam Dewan Sastra ke, dalam mingguan, dalam mingguan. Dia mesti cerita dia yang aneh-aneh beginilah, pelik-pelik, nama-nama dan sebagainya. Saya akan teka apa maksud dia. Dan biasanya dia memang sukar diteka kerana lapisan ataupun kita panggil langsir ataupun lelangsir yang digunakannya itu agak nampak tapi tak boleh tinjau dari luar tau. Macam kalau ada orang langsir yang see-through kan, nampak apa yang perbuatan dalam tu kan. Contoh macam nanti Yan nanti akan terangkan apa yang dia maksud dengan angka 144. Susah nak teka sebenarnya apa 144 tu. Sebab ada orang dia buat misalnya seorang itu telah sampai ke tingkat 57 contohnya kan. Masa tu kita merdeka lah, usia tingkat 55, satu watak ni telah sampai ke tingkat 55. Jadi cerita tu sebenarnya tentang semangat kebangsaan dan kita sudah sampai ke tahun kemerdekaan ulang tahun yang ke-55 sebenarnya. Jadi boleh teka, oh ni pasal ulang tahun. Sebab dia main angka yang mudah diteka, tapi bukan Zana Rashid Ahmad lah. Boleh teka, kita boleh agak-agak, tapi sebab pengalaman beliau yang sangat banyak sebagai jurnalis, pergi ke merata dunia, dan kita tahu liputan-liputan dan pemikirannya menghasilkan karya yang bukan sedikit lah kandungannya tu yang nak ditafsirkan, dan barangkali ada banyak yang boleh kita tafsirkan lagi. Namun kita dengar dulu daripada Yan, apa yang Yan boleh tafsirkan daripada cerpen Al-Kisah Ahmad Pualam ini. Silakan Yan. Okey, terima kasih Kak Nisa. Okey, Kisah Ahmad Pualam saya membacanya, dan apabila sekali lalu saya membacanya, ini adalah satu antara kita dah ni dah musim keempat, maksudnya ada 12 cerpen. Dalam banyak-banyak cerpen yang kita bicarakan dalam siaran Secangkir Kopi, inilah pertama kali saya jumpa cerpen yang begitu aneh dan susah nak faham. Terus terang saya katakan, ya. Pertamanya ada watak Ahmad Pualam itu sendiri, ya. Saya sebenarnya kalau kita baca satu-satu cerpen, saya selalu suka bila watak tu berkembang kan. Watak tu ditonjolkan dan kita nak tengoklah peralihan dia. Mungkin dia daripada tak ada siapa-siapa, dia bangkit, dia jadi somebody, dia berusaha untuk menjadi orang yang berjaya. Tapi tak dapatlah. Saya pun tak tahu. Ahmad Pualam ni sangatlah misteri, ya, dan dia pula terkena penyakit tidur. So jadi saya rasa ini memanglah satu perkara yang aneh. Ada hal-hal yang dia bercakap dengan satu semangat, satu suara. Kalau kita baca kan, tak masuk akal, aneh. Lepas tu ada angka 144 ni, benar-benar saya ingat 114. Kalau 114 mungkin kita boleh kaitkan dengan surah Al-Quran, ayat Al-Quran dan 114 surah, tapi ini 144. Kemudian dia suka dengan angka ini dan disebutkan berulang-ulang sampailah ke sudah, ya. Jadi saya still tak tahu, saya tak tahu kalau penonton semua dah tahu apakah 144 tu. Dia macam apa? Jigsaw puzzle, ya, ataupun dia macam treasure hunt. Cari sampai ke sudah tak jumpa. Frasnya baca kan. Kemudian roket buluh pula Ahmad Pualam ni, ditebang pokok buluh ni nak buat roket buluh kan.
Memanglah tak masuk akal Roket Bulu dia nak lancarkan ke angkasa pula. Okey, itu satu. Kemudian Datuk Semangka Kuning. Allah, saya Google Datuk Semangka Kuning ni. Tak dapat, yang ada semangka kuning tu adalah tembikai. Aduh, jenuh. Sakit dada aku baca. Okey, jadi begitulah ya puan-puan di belakang tabir secangkir kopi ni sebenarnya ada seorang pelajar ataupun pembaca cerpen yang bersungguh-sungguh, beria-ria sampai tak tidur, sampai tak tahulah kita katakan teruk benar dia kena. Okey, so tapi yang menariknya sebab saya dah baca tadi Zurina Hassan, jadi adalah sedikit kita kata ulang kaji kan daripada watak-watak sejarah Melayu tadi. So jadi tak adalah terkejut sangat sebab ada Tun Teja, ada Tun Fatimah, Tun Kudu, Mahsuri, Tun Sri Lanang ya. Okey, so watak-watak ini dihidupkan kembali, dimodernkan dalam kisah ini. Dan dendam dia ya, saya nampaklah dendam Zainal Rashid Ahmad ni dengan kekritikan sosialnya tentang satu bangsa yang tidak belajar daripada sejarah. Ya, kalau kita lihat Ahmad Pu Alam ni dipandai bercerita, dipandai dia sebagai penglipu lara. Semua orang menunggu-nunggu nak mendengar syairnya, dia punya ceritanya tentang Tun Teja, Tun Fatimah, Tun Kudu ya. Saya nampak dia lebih terikat pada kisah Tun Teja ni kan. Okey. Apa lagi? Tentang manuskrip Melayu yang dicuri oleh penjajah. Dia amat geram ya, dia amat sangat marah ya dengan manuskrip Melayu yang berada di serata dunia tetapi tak ada di bumi Melayu sendiri ya, sampai mengemis. Kalau kita nak mengkaji pun kita terpaksa mengemis pada orang Sepanyol, pada pergi Leiden di mana? London. Leiden. London. Jerman ke apa? Saya pun tak tahu. London. Okey. Dia terpaksa mengkaji ya, begitu. Itulah kritik sosialnya ya. So apa lagi ya? So itulah aneh, tak masuk akal, sukar ditebak, perlambangannya, tanda-tanda yang kita tak tahu, tapi ada falsafahnya, ada pengajarannya yang kita dapat. Itu saja Kak Syamsa. Ya. Okey, memang cerpen ini saya kata tadi, cerpen saya ini memang saya seronok kalau baca Zainal Rashid Ahmad ni, nak teka apa yang dia cuba bermain. Dan saya tahu Zainal Rashid ni seorang yang kritis dan kadang-kadang dia bermain dengan realisme magis lah, tapi kita tak nak ulas lah panjang-panjang tentang realisme magis dalam episod kali ni. Tapi saya suka melihat karya-karya Zainal Rashid ni, dia seperti juga karya Haruki Murakami. Haruki Murakami juga ada pengaruh-pengaruh gitu. Haruki Murakami ni Jepun lah. Kalau kita baca karya Haruki Murakami, memang sukalah bermain-main yang aneh-aneh ini. Tiba-tiba begini, tiba-tiba jadi begitu. Dan kalau yang toke besar dia untuk yang dirujuk sebagai realisme magis ni ialah pemenang hadiah Nobel, Marquez, Gabriel Garcia Marquez. Kalau kita baca karya Marquez, DBP pernah terjemahkan karya Marquez ni, iaitu The 100 Years of Solitude. Tiba-tiba tak ingat pula terjemahan dia. 100 Years of Solitude lah. 100 Years of Solitude, boleh baca terjemahannya dalam, nanti saya jumpa, saya typekan balik komen di ruangan komen ya. Itu terjemahannya. Ini kalau nak baca tentang realisme magis lah, maknanya nampak cerita tu aneh-aneh tetapi dia terus real ya. Dia aneh tetapi dijadikan seperti real, seperti normal aja dalam dunia itu. Okey, itu lebih kurang lah. Tapi tak naklah cerita pasal realisme magis dulu, kita nak dengar daripada Kak Ina. Kak Ina sebagai editor kan, macam mana dia pening tak membaca 144 yang berbenda Zainal Rashid ni. Mungkin apa Kak Ina punya reaksi ketika mendapat cerpen-cerpen seperti cerpen begini? Rasa tak tahan nak ketawa pun ada tengok ke orang. Iyan lah nak baca ni kan. Sebab kita dengar tadi Nisa pun cakap, dia kata dia sendiri tak nak teka. Kalau dapat cerpen Zainal tu dia akan baca dengan kalau dapat teka best sangat kan. Okey, sekarang ni kita ikut urutan dululah apa yang catat ni kan. Daripada hasil pembacaan dia tu, dia kata misteri, kemudian aneh dan tak masuk akal lah. Itulah dia teori untuk realisme magis tadi kan. Okey, satu. Kemudian nak kait lagi tentang parodi tadi kan. Parodi ni dia macam satu perkara yang dibadutkan tau. Macam contohlah, kita tengok Roket Buluh. Kan dia satu macam cerita kelakar, badut-badut macam cerita kan. Tapi
adakah Zainal Rashid tu saja nak buat macam orang tak betul kan, buat roket dengan buluh, ada tak? Apa sebenarnya rahsia dia? Kemudian sama juga dengan 144 tu kan, 144 Kak Ina pun pada mula-mulanya pun fikir 114 yang berkaitan dengan surah lah. Betul Datuk Semangka Kuning tu kan. Ni Kak Ina rasa kelakar ni kerana hanya orang Johor je yang tahu semangka tu. Kami tak panggil tembikai, kami panggil semangka, buah semangka, kan, semangka kuning, semangka merah gitu kan. Okey. Lepas tu itulah antara tapi yang macam yang kata kekuatan dia, tema dia cakap tentang khazanah Melayu semua, kemudian dia masukkan tentang bagaimana Tun Teja dengan Hang Tuah cinta dia tu kan, cinta macam kemudian okey, soalan Kak Ina nak jawab untuk soalan kedua-dua lah yang Nisa tanya dengan ni. Kak Ina sendiri sebagai editor faham tak ni? Kan? Okey. Sebenarnya okey, waktu Kak Ina menjadi editor Dewan Sastra, kesukaan Kak Ina ialah macam ini. Kalau dapat dalam bulan itu, Kak Ina akan cari cerpen yang ada tema, yang ada persamaan gaya ataupun tema ataupun teknik penyampaian. Contohnya macam bila Zurina Hassan dengan kita kaitkan dengan Zainal Ahmad Rashid ni. Zainal Rashid Ahmad tadi, okey. Memang ada gaya tu, dekat-dekat kan? Dekat-dekat gaya-gaya dia guna teks lama kan, tapi dia olah balik macam tu kan, dia beri tafsiran baru macam itulah. Jadi itu antara yang Kak Ina satu ketika memilih inilah. Kemudian apabila dapat cerpen Zainal Rashid Ahmad ni, pertama sebagai editor kita kena faham dulu. Kita kena tahu. Kalau kita tak tahu macam mana. Tetapi Kak Ina mengakui dalam banyak-banyak cerpen dia, yang inilah yang Kak Ina tak faham. Kalau sebelumnya cerpen contohnya Zainal Rashid tulis tentang penjual telur, kisah punya telur. Kak Ina dapat tebak bila kita baca ni, ini kisah tentang skim cepat kaya. Dia nak kritik tentang dia dapat macam yang Nisa kata dia dapat tebak tak? Dapat tebak. Jadi sebagai pembaca pertama karya itu, penyalin pertama, kalau macam contoh karya dia penjual telur tu, akhirnya Kak Ina dapat ini kisah skim cepat kaya, macam mana telur dia boleh kembang-kembang, tapi dia boleh menambah berkembang zuriat ke duit ke, macam tu lebih kurang ceritanya kan. Tetapi dia kena hati-hati, kadang-kadang telur tu mudah pecah, telur tembelang. Jadi kesimpulannya Kak Ina dapat, sebenarnya dia nak cerita tentang skim cepat kaya. Tapi yang ini memang Kak Ina tak tahu, dan sebab tu Kak Ina kata sebagai Kak Ina hanya editor, Kak Ina bukan seorang sarjana sastra. Sebab tu bagusnya Dewan Sastra ni bila dia ada analisis. Sebab tu kita serahkan kepada penilai, pakar dalam bidang berkenaan untuk memberi penilaiannya. Jadi kalau pernah Dewan Sastra pada satu ketika dulu pihak penulis minta supaya jangan ada ulasan cerpen tu lagi. Sebab kerana telah itu menjatuhkan imej penulis itu sendiri. Kenapa nak ni bukan tunas cipta kan, tapi akhirnya kan Dewan Sastra kembali semula dengan ruangan ulasan cerpen itu kerana kes-kes yang beginilah kan. Kes yang begini kita nak pembaca akan boleh baca, boleh faham, bahkan editor sendiri macam Kak Ina tak dapat tebak apa benda sebenarnya yang dia nak cakap, tapi Kak Ina dapat tangkap tema dia. Sebab tu kenapa Kak Ina pilih cerpen ini? Pertama kerana dia ada gaya persamaan tu sama dengan Zurina Hassan tadi. Kemudian dia ada kaitan lagi, dia punya ni ialah kerana dia cerpen ini juga membawa satu kelainan yang kita nak cari apa sebabnya. Sebab tu kita bagi pada pakar, ada penilaian, dan ruangan analisis cerpen tu kekal sampai sekarang. Jadi itu satu daripada pengakuan jujur lah. Maksudnya yang ini memang Kak Ina tak tahu apa sebenarnya. Dan satu lagi, Zainal Rashid ni dia seorang yang memang pengalaman luas dalam segi kewartawan, dan dia orang kuat, orang kuat untuk Prima. Dia memang hebat orangnya. Jadi dia keluar negara tu macam dia balik kampung je, selalu je kan. Jadi dia banyak pengalaman yang
dari segi pemikiran kadang-kadang kita tercapailah untuk kita. Sebab tu kalau siapa baca cerpen ini ikut ulasan cerpen seterusnya, mungkin mesti dia akan tahu apa macam itulah yang ini pengulikan jujur lah, maknanya tak semua, tapi Kak Ina memilih kerana okey, yang dalam banyak-banyak cerpen Zainal inilah dia, dan sebab tu Kak Ina pergi selalu bagi bengkel-bengkel penulisan kepada penulis muda. Ada beberapa orang bertanya mengaku secara jujur kan, dia tak suka cerpen macam ni, pening dia kata. Dia nak baca yang santai-santai yang kalau Yan sendiri macam mana? Setelah 2 cerpen yang baca ni, adakah yang akan guna teknik ini untuk dalam penulisan Yan, mencabar penulisan Yan, ataupun Yan keluar ini bukan pilihan saya. Sekadar Yan bukan. Saya tak akan memilih. Kalau saya nak menulis, saya tak akan memilih genre yang ni lah, yang ni tak masuk akal, sebab saya tidak mempunyai imajinasi yang begitu tinggi melangkau ya. Saya teringat saya baca buku ni Luqman Hakim Pengap, yang tu pun sepesen lah, sepesen dengan Zainal Rashid Ahmad. Ya, Luqman Hakim, betul. Susah nak faham. Tapi itulah, untuk saya sendiri sebagai penulis, menulis sebegini tidak, tetapi untuk membacanya saya suka. Untuk menambah. Dari segi pemikiran dia Yan, kan? Pemikiran dia nak kritikan dia, kemudian cara bahasa dia sampaikan tu. Kita tak nampak dia macam collage tau, tempek-tempek. Tapi kita rasa macam satu cerita baru yang memang betul-betul berlaku, yang mungkin berlaku secara imbas kembali. Dia guna teknik-teknik itu. Betul ke Yan? Betul. Saya tambah di sini tentang collage tu penting Kak Ina sebut tentang collage tu, sebab ada orang dia akan cuba sebab dia suka kan cerpen-cerpen macam ni, lepas tu dia cuba nak menulis seperti ini, tapi kadang-kadang dalam banyak keadaan tak berapa menjadi kerana dia cuba tempek-tempek saja. Nak katakan dia sebagai teknik collage, sebenarnya pada asalnya dia bukan nak buat collage, tapi collage ni tahu kan tampalan-tampalan gitu, tampal-tampal. Kalau dalam seni kerja-kerja seni ni kerja gunting, koyak, tampal dan sebagainya, itu nama dia collage. Jadi maknanya kalau collage ni kita memang nampak, kecuali lah itu digunakan sebagai satu teknik memang sengaja nak bagi nampak lain. Ini dibuat secara sedar kan, tapi kalau dia sendiri dia nak buat macam Zainal Rashid, tapi dia jadi tampal-tampal, tempek-tempek je. Jadi ada tempelan, nampak sangat dia tidak sebati dengan teks itu, dia jadi tak berjaya. Tetapi dia nak cubalah. Kepada yang berminat tu saya cadangkan cubalah, tetapi janganlah anggap pertama kali cuba terus jadi macam ni. Dia takkan jadinya, sebab dia kena cuba berkali-kali. Ini penting juga. Dan satu lagi ialah saya fikir apabila kita membaca, bukan semestinya 100% kita kena faham kepada semua tu baru kita boleh kata dia bagus. Jadi macam Kak Ina, dia mengakui, saya pun mengakui ada bahagian saya pun tak faham, tapi bukan soal. Kerana ada benda tu bukan untuk kita mesti faham 100% barulah kita boleh terima cerpen tu. Kita boleh je terima cerpen tu walaupun ada bahagian yang kita tak faham. It's okay lah. Kalau begitu nak faham semua, Quran faham tak? Quran faham tak semua? Tak kan, ada banyak bahagian yang kita tak faham tapi kita terima. Contoh begitulah, bukanlah saya menyamakan Al-Quran tu seperti karya sastra. Bukan begitu maksud saya. Artinya kita boleh membaca suatu benda yang kita hanya faham sebahagian, namun yang kita petik, yang kita terima ialah pemikirannya, tema dia, yang apa yang dia cuba nak sampaikan. Yang lain-lain tu kadang-kadang inilah dia cerpen. Ada masa cerpen tu, masa saya baca mula-mula dulu, saya hanya faham mungkin 50% je. Tetapi setelah saya baca kembali pada hari ini, dia memberikan makna yang berbeza dan dia memberi penambahan kepada apa yang mungkin dulu saya anggap begini. Dan kalau kita boleh menghasilkan cerpen yang sedemikian, iaitu maknanya berubah mengikut masa, ini satu pencapaian yang luar biasa bagi karya tersebut. Dan satu karya itu patutnya begitulah, memberi makna yang berbeza mengikut tahap pemahaman. Jadi kalau kita jenis orang yang suka membaca cerita, kita faham cerita saja, it's okay. Tak apa. Jangan rasa macam aku ni tak faham, aku ni tak bagus ke? Bukan macam tu. Bukanlah maknanya kalau tak faham dan yang rasa dia faham pula, tak payahlah pandang rendah kepada orang yang tak faham itu. Kerana tiap-tiap orang itu kan ada aras dan ada kelebihan masing-masing. Jadi kita lihat saja karya-karya itu mengikut pengalaman kita dan pembacaan kita yang sebelum ini. Dan itulah cantiknya karya sastra ini, dia boleh ditafsirkan dengan pelbagai cara mengikut pandangan dan pengalaman kita semua.
Jadi mungkin para pendengar adakah yang nak memberikan pandangan-pandangan, silakan. Nampak senyap je ni, macam takut ke apa, subjek dia berat sangat persoalan dendam ni kan. Saya kongsikan sekali lagi tentang judul Gabriel Garcia Marquez tadi, iaitu diterjemahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang berjudul Sumpah 7 Keturunan, 100 Years of Solitude, yang disebutkan tadi sebagai mempunyai unsur ataupun novel yang mengandungi realisma magis. Ni kalau siapa yang nak pergi ke sini lah. Bukan senang membaca, saya cakap terus terang bukan senang membaca novel ini, tetapi dia menarik. Sebuah novel yang patut dibaca lah. Menang hadiah Nobel, Nobel Prize ni hadiah paling tinggi dalam dunia, yang ada satu kategori dia untuk sastra. Okey, kata Puan Nur Azah, dia kadang-kadang frust betul dia rasa frust bila tak faham maksud sesuatu cerpen, kata Nur Azah Mukmin Jadi macam mana kita nak layan rasa frust ni? Kita tengok seterusnya, tengok kalau lepas ni cerpen Nordin Hassan, tengok frust ke tak frust, mari kita teruskan macam mana kita nak layan rasa frust ni, rasa kecewa sebab tak faham apa dia nak cakap ni Okey, kita bagilah satu cerpen yang lagi. Tapi sebelum tu kita tunjuk dulu beberapa petikan daripada cerpen Zainal Rashid Ahmad. Kalau boleh saya bacakan di sini pada halaman 344. Malam terakhir di Melimau. Ni orang Melimau, mana orang Melimau? Orang Melaka. Malam terakhir di Melimau sebelum Tuan Teja meninggal dunia, dia menulis sebuah buku khusus mencatatkan pengalaman nuraninya bersama-sama Hang Tuah. Judulnya, Akhirnya Kupilih Merana. Begitulah juga Tun Fatimah. Dia menulis 7 langkah wirawati Melayu. Tun Kudu dengan bahasa dan tulisan Jawi yang sangat berseni menulis soal maruah wanita dalam tubuhku gadaian, dan Masuri sempat menulis syair panjang Maafkan Sahaya Langkawi. Tapi nampak kan Zainal Rashid tu dia menguasai kedua-duanya, bahasa lama dan bahasa moden, dan dia cuba apabila dia mengadukkannya dia jadi cantik, dia sebati dalam teks. Okey, perenggan berikutnya. Ya Allah panjangnya. Okey, saya baca sikit. Buku-buku tersusun rapi, raknya disalut emas tulen, kerusi dan semuanya daripada kayu mahogani. Setiap sudut perabot antik itu bersalut perak dengan ukiran flora alam yang sangat indah. Ada kalanya kalau Ahmad Pualam bernasib baik dapatlah melihat Tun Sri Lanang yang biasanya tekun menelaah dan menulis selama berjam-jam di meja paling hujung. Jangan ganggu Tun Sri Lanang. Pesan Datuk Semangka Kuning selalu diingatinya. Walaupun hatinya teringin benar bertegur sapa barang sepatah dua dengan tokoh penulis agung itu. Ahmad Pualam terpaksa menelan hakikat Tun Sri Lanang sangat sibuk menyusun barangan terbaharunya. Tun sedang sibuk menulis sejarah Melayu milenium, analisis kebangkitan dan kejatuhan institusi korporat dan konglomerat Melayu, kata Datuk Semangka Kuning. Begitu kan. Kita berpuas lah nak memahamkan apa benda lah dia. Tengok-tengok semangka tu rupanya pikai. Tapi nama watak Datuk Semangka Kuning. Ada lagi satu last Jadi kita kena beringat, kata Ahmad Pualam, banyak khazanah Melayu dicuri penjajah. Sekarang ni kalau nak buat kajian perihal Melayu, kena mengemis segala macam dokumen rujukan milik bangsa kita di perpustakaan penjajah. Bayangkanlah kita kena ke London, mengemis di Leiden dan minta itu ini di Sepanyol. Melalui sejarahlah kita celikkan otak Melayu, kata Ahmad Pualam. Cuba menenangkan orang kampung yang mula sebab seakan melihat esakan sayu menantu lelaki tua. Setiap aksara dan huruf dalam sejarah tidak pernah kosong. Ada isinya. Jadi selami setiap inci falsafah, buka setiap kunci firasatnya. Halaman 345, Al-Kisah Ahmad Pualam, Zainal Rashid Ahmad. Jadi itu antara petikan lah. Kalau belum baca cerpennya, saya harap dapat menjadi tarikan untuk terus masuk ke dalam cerpen ini. Memang menarik. Jangan risau dengan rasa tak faham dan sebagainya. Jangan melihat itu sebagai satu pagar atau satu halangan. Ada kuncinya, ada pintunya. Masuklah di pintu yang sesuai dan untuk kita menikmati kandungan cerpen ini. Okey, kita teruskan ya, Yan dan Kak Ina dengan cerpen yang berikutnya. Ni saya tak sabar dengan cerpen ni sebenarnya, iaitu Balada Si Angsa Hitam karya Nordin Hassan. Kabarnya Kak Ina ada sejarah dengan cerpen ini, kita nak dengar pada penghujung selepas ini. Tapi sebelum itu kita dengar daripada Yan dulu bagaimana dia menanggapi cerpen Balada Si Angsa Hitam ini dengan pengalaman luar negara dan sebagainya. Yan juga seorang yang pernah pelajar luar negara, barangkali melihatnya bagaimana? Silakan.
Okey, terima kasih Kak Nisa. Okey, Balada Si Angsa Hitam. Okey, alhamdulillah ni saya rasa genre yang saya minati ya, realism ya. Tak aneh, um, logik, okey, kekal di bumi nyata, tak ada Datuk Semangka kuning ke hijau ke merah ke, tak ada. Alhamdulillah. Okey, saya tertarik dengan tajuk dia sebenarnya Balada Si Angsa Hitam. Perkataan balada tu saya pun mula-mula cerita ni cerita sedih ke tak kan, tapi tak apa, kita teruskan pembacaan dan permulaan cerpen terus menjentik saya lah, Habil wa Qabil, bagaimana Nordin Hassan mengambil kisah dari Al-Quran ya tentang Habil wa Qabil ni. Tetapi apabila kita baca seterusnya ayat, saya rasa macam kenapa pula cerita pasal sastra sebab bila kita baca ya, dia cerita pasal Su dan Su dalam kuliah profesor. Macam tak kena je kan. Okey, tak apalah, kita teruskan pembacaan sampailah ya kita lihatlah watak utama Suhaila Al-Hussein. Okey, wanita berdarah Arab dan Israel ya. Bila saya baca ni, bila dah habis ya baca, okey, baru saya tahu sama ada disengajakan atau tidak ya, Nordin Hassan memilih watak wanita berdarah Arab dan Israel ni, saya tak pasti, tapi saya memang ada dia punya kaitan dia ya, mengapa dipilih wanita berdarah Arab dan Israel. Sebenarnya dia nak menceritakan cerita ini penuh dengan sejarah konflik Asia Barat sebenarnya ya. Dan Suhaila Al-Husseini ni seorang wanita yang digambarkan sebagai seorang yang berprinsip, mempunyai semangat untuk memperbaiki ya masyarakatnya, terutamanya khususnya kaum wanita ya, memperkasa wanita ya, sangat jelas ya dalam cerpen ini. Kemudian okey, angsa hitam ya, mereka berdua berjalan-jalan di Tasik Hyde Park tu, nampak seekor angsa hitam yang bersendirian di Tasik Hyde Park. Okey, yang ni mula saya dah kaitkan dengan okey, balada Si Angsa Hitam. Mungkinkah angsa hitam ini ya sebagai lambang kesunyian dan kesedihannya ya, kita kita cari lagi ya makna di sebalik cerpen-cerpen ini. Okey, dan saya sangat kagumlah dengan Nordin Hassan, bagaimana dalam cerpen ini saya fikir saya boleh anggap cerpen ini adalah semi travelogue ya, sebab dia menerangkan kepada kita ya, terutamanya saya yang pernah berada di London ya, saya telah pergi ke semua nama-nama tempat, nama-nama jalan yang telah disebutkannya tu, jadi dia nostalgia. So sangat nostalgic dan Allah, bestnya nak pergi London lah sekarang kan. Okay, so saya rasa itu mungkin itulah peluang seorang penulis yang pernah berada di luar negara ya, bagaimana bagaimana latar satu-satu cerita tu boleh diberikan satu suntikan yang mereka pernah pergi ke sana. Jadi ini peluang penulis lah yang pernah berada yang banyak travel. Saya rasa kat sini ada banyak yang pernah travel, dan even N.A. Ismail pun ya, graduan dari Manchester. Dia banyak yang menulis cerpen-cerpen berlatar luar negara. Kak Jenny pun ya. So inilah usaha kita ya, sama-sama insyaAllah. Kak Jenny, N.A. Ismail. Semangat. Okey, apa lagi? Latar sejarah yang luas. Okey, yang ini saya katakan ada sebab kenapa Suhaila Al-Husseini ni dijadikan watak utama ya. Dia berdarah Arab dan Israel, orang yang paling layak lah untuk bercerita tentang konflik ya, Asia Barat. Bagaimana Su sendiri ya, neneknya diselamatkan daripada kekejaman orang jahat. Orang Jerman ya, kerana Su berketurunan Yahudi juga, jadi dia tahu ya bagaimana seksanya menjadi Yahudi ni ya, di mata orang Jerman ya, diseksa, dibunuh ya. Okey. Dan kemudian percikan pengalaman pengarang ya, Nordin Hassan melanjutkan pengajian bahasa Inggeris dan sastra di University of London, dan dia juga mengikuti kursus drama dan pengajian di Newcastle United Kingdom. Jadi kita nampaklah kekuatan dia untuk bercerita tentang latar luar negara, dan sebagai seorang dramatis ya, ada banyak juga yang saya sukalah dia, bagaimana dia bercerita semasa mereka pergi ke Perancis ya.
ia satu cerita yang manis lah, sebab dia membangkitkan nostalgia kepada saya luar negara, tetapi dalam masa yang sama ia sangat-sangat mengharukan lah. Dan permulaan cerpen Habil Wakabil tu sebenarnya yang mula-mula saya kata kenapa tak ada koherensi, tak konsisten ya, kejap Habil Wakabil, lepas tu dia cakap pasal SARS. Sebenarnya ada kaitan dia di akhirnya berlaku pembunuhan, okey, dan juga diceritakan tentang bagaimana tentera Jerman ya menyelamatkan nenek Su ni. Jadi dalam diri manusia sendiri ya ada sisi jahat dan sisi baik. Bagaimana orang Jerman askar-askar Jerman diperintah oleh Hitler ya untuk membunuh semua Yahudi, tetapi mengapa tentera Jerman yang ini boleh menyelamatkan nenek Su tadi? Itulah dia ada sisi baik, Habil Wakabil. Jadi cantiklah, saya sukalah cerpen ni. Okey, bagus. Di satu akhirnya Yan faham dan sangat suka dengan sebuah cerpen yang kita rasa satu pengakhiran yang baik lah. Ada katarsis di situ kan, dia puas, merasa puas. Tadi saya tak nak komen dulu. Sebelum tu Kak Nisa, okey, yang pasal dendam kan, apa dendamnya sebenarnya? Dendamnya saya yang ada kritik sosial, dendam dia ni, Su ni tak suka sangat orang Arab. Orang Arab yang kaya-kaya ni, nanti kita boleh baca, nampak sangat. Saya pun sebenarnya geram dengan orang Arab. Sebab saya pernah banyak bergaul dengan orang Arab di luar negara ni. Mereka ni memanglah ego dia tu besar, kepala dia besar, dia lebih besar, memang besar kepala lah. Okey. Ya, betul. Itu kritikan nanti Yan pula boleh buat cerpen pengalaman di luar negara bagaimana menangani, sebab saya juga betul sesiapa yang pernah pergi ke luar negara, sebenarnya kita malu dengan sikap sesetengah bangsa itu yang memberikan kita rasa malu pada sebagai orang Islam lah. Tapi tu komen yang kemudian itu buatlah cerpen lah. Tapi sebelum saya tak nak komen banyak-banyak dulu, saya nak dengar apa sejarah Balada Si Angsa Hitam Nordin Hassan ini yang sefaham saya ialah satu-satunya cerpen yang dihasilkan oleh sastrawan negara Nordin Hassan. Sebab saya tak pernah tahu sebelum ni ketika cerpen ni tersiar, saya terkejut tau. Saya kata, Nordin Hassan tulis cerpen bukan Nordin Hassan ni tulis drama ke? Skrip dia memang seorang yang menulis skrip drama dengan baik dan banyak dan bagus-bagus. Skrip drama dia memang dipentaskan dan sebagainya lah. Maknanya dia sangat sinonim dengan skrip drama pentas khususnya. Jadi saya rasa dia guru kepada ramai dalam kalangan kita. Antaranya Siti Jasmina Ibrahim pun pernah kata dia berguru dengan Nordin Hassan. Memang dipanggil sebagai Cikgu Nordin je, kita panggil Cikgu Nordin. Jadi saya bukan orang yang terlatih dalam bidang itu, tapi mengikuti dan membaca lah. Dan kita faham dalam banyak-banyak genre ni selalunya drama orang tak baca kan. Dan memang drama bukan untuk dibaca, drama untuk ditonton, dipentaskan. Tetapi skrip tu kita boleh baca kalau kita nak baca lah. Jadi mungkin Kak Ina, cerita sikit apa sebenarnya ketika mendapat ni ke, macam mana dihantar kepada Kak Ina ke atau macam mana cerita sikit Kak Ina kepada penonton secangkir kopi jam 10 pagi ni, silakan. Macam ni Terima kasih Nisa, terima kasih Yan. Pertama-tamanya sebenarnya bila sebut Nordin Hassan ni, Datuk Nordin Hassan, yang Kak Ina panggil, kalau kata kami panggil dia cikgu lah sebenarnya kan, Cikgu Nordin. Tak nak cakap sedih. Nanti sebabnya kami sangat rapat. Dan Kak Ina dengan dia selalu anggap macam anak. Kan, dan Kak Ina selalu anggap dia sebagai ayah. Jadi kita ada waktu-waktunya kalau kami dapat dia sihat kan, sekarang dia dalam keadaan tak berapa sihat kan. Jadi kadang-kadang kami datang rumah dia, dia jemput datang ke rumah dia. Kemudian kalau tak dapat jumpa, biasanya akan telefon. Dan telefon tu selalunya cikgu suka cerita hal-hal di balik tabir kisah kehidupan dia. Kemudian selalunya Kak Ina akan congkel-congkel lah. Contohnya banyaklah perkara-perkara, bahkan kadang-kadang ada benda tu dah ditulis pun. Contohnya dia ni anak seorang pengarang Boria, Boria yang nyanyi tu kan. Pening punya kan. Lepas tu tapi bapak dia ni memang minat kepada seni, walaupun dia minat seni, tapi dia tekankan anak dia Nordin Hassan ni mesti
bagus dari segi agama dan pendidikan. Sebab tu dia dihantar ke sekolah Inggeris. Kemudian agama pun macam tu kan, dia dihantar ke sekolah agama semua, dan bahkan mak dia pun mengharapkan cikgu ni jadi imam. Macam itulah impian dia. Dan sebenarnya cikgu pernah cerita pada Kak Ina macam mana macam mana dia menjadi guru seni lukis tu. Sebenarnya ada kaitan pengalaman pahit dia masa dia di sekolah dulu. Iaitu ketika dia di sekolah dulu, dia pinjam buku cikgu. Jadi dia memang suka melukis. Jadi gambar dekat buku tu, gambar tokoh dekat buku tu, nampak dia punya misai dia tak macam blur-blur je. Dia lukis. Dia lukis misal tu bagi tebal, bagi cantik. Bila dia pulang pada cikgu tu marah dia, lempang dia dan siat buku tu depan dia. Jadi sejak itulah kan dia sebenarnya dia memang bakat melukis tu. Dia nak menulis, nak melukis. Sebab tu dia belajar luar negara, dia ambil lukisan dulu. Itu dia punya, dia suka cerita hal-hal begitulah kan. Jadi macam Nisa cakap tadi, dia seorang penulis skrip, dia seorang sutradara, dia seorang dramatis macam tu kan. Jadi satu hari tu Kak nak cakap kat dia, cikgu saya tak dapat nak bayangkan ya, macam mana agaknya kalau cikgu tulis cerpen. Mesti menarik. Kan cakap. Sebab macam dia Ina, masa dia cakap tu kan, Ina, saya tak pernah lah tulis cerpen. Macam itulah dia kata kan. Saya skrip pun boleh lah. Tapi cubalah cikgu, saya dapat bayangkan mesti cerpen tu bagus. Tapi sebenarnya editor ni apabila hubungan kita serapat itu tau. Kita macam adik kakak, macam anak dengan ayah atau anak dengan ibu kan. Sebenarnya untung sangat editor kalau dapat bina hal-hal yang begini. Jangan kita buatkan gap tadi, buatkan macam dinding yang menyebabkan hubungan editor tu tak boleh tak serapat. Penting sangat rapatnya tu. Jadi sampai kita boleh order minta, cikgu tolonglah cikgu dia tulis ni. Puja-puja kata okeylah nanti saya fikirkan Ina. Dan akhirnya cikgu pun tulis cerpen tu, dia hantar apa ayat dia, Ina, ini kan kerana cikgu tak tahan lah dengan pujukan anak cikgu ni. Dia kan kalau minta sesuatu, mestilah cikgu tak boleh tidur malam tu, fikir mesti kena bagi. Itulah yang rasa, wow, bestnya. Sebenarnya kenangan-kenangan manis lah sebagai editor kan, apabila tapi tidaklah bermakna bila kita order je macam tu kita mesti akan terbit. Tapi bila hubungan tu macam masing-masing tahu profesional masing-masing. Cikgu sendiri mengaku dia tak boleh. Tapi Kak Ina kata cubalah sebab saya nak tengok. Tapi macam mana cikgu hantar cerpen tu sebaik itu dan menang hadiah sastra perdana dan menjadi satu sejarah Nordin Hassan menulis cerpen. Untuk pengetahuan juga sebenarnya pasal Hari Anugerah Sastra tu, Anugerah Sastra Perdana tu, cikgu dia tak dapat sihat kan, jadi tak dapat datang. Dia minta Kak Ina pergi ambil hadiah itu. Tapi sebenarnya kan tak pergi. Kan cakap cikgu saya tak naklah sampai macam tu kan. Saya kan tak pergi. Tapi macam itulah maksudnya. Satu pengalaman yang Kak Ina kata tadi, cikgu banyak juga cerita-cerita hal-hal peribadi dia yang mungkin tak dibukukan, tetapi dia cerita tentang kehidupan peribadi dia, tentang Kak Lina, isteri dia semua, tentang macam-macam lah kehidupan dia. Dan akhirnya kalau Yan cakap tadi, yang cakap kan tadi, dia kata Su tadi kan, watak Su mungkin Kak Ina nak bocorkan kat sini lah kan. Su tu ialah kekasih pertama dia. Dan cerita ini adalah berdasar kisah benar. Dan betapa dia sangat sebenarnya patah hati, kecewa. Dan dia kata, Ina, satu benda yang saya simpan selama ni, saya dapat curahkan dalam cerpen ni atas permintaan Ina, suruh cikgu tulis cerpen. Ini cikgu tulis betul-betul berdasar kisah benar cikgu. Inilah suara hati cikgu, inilah kisah cinta cikgu yang tak kesampaian dengan takdir Allah. Dan begitulah Yan, kalau kita kenal Nordin Hassan ini, dia bermula dengan drama-drama absurd tau. Drama yang orang tak faham, absurd kan. Dan akhirnya dia pergi kepada teater fitrah tadi. Kena balik semula macam mana harapan mak ayah dia sebenarnya nak suruh dia jadi
jadi beginilah, jadi orang alim, jadi imam macam tu kan. Tiba-tiba dia masuk pentas macam tu kan, drama macam tu. Jadi apa harapan dan doa ibu tu tadi akhirnya terjentik hati dia untuk dia menulis sebuah drama yang berkenaan sebuah drama yang membawa teater hijrah tadi. Sebab tu kalau kita baca dalam cerpen balada Si Angsa Hitam tu, kalau dia masukkan tentang Habil dengan Habil dan Qabil tadi kan, dia masukkan tu kan, nampak tak di situ saja dia nak masuk unsur Islam yang hidup ni ada bermula dengan baik dan bermula sebenarnya tersemburnya darah antara Habil dan Qabil tadilah bermulanya manusia tadi kan sentiasa bermusuhan antara satu sama lain, ada watak baik, ada watak jahat, dan kesudahan cerpen itu sendiri bagaimana cikgu menerima kehilangan Su tu sebagai takdir kan, dan dia akan malu pada Allah jika dia masih lagi tidak boleh menerima kenyataan itu. Dan sebab itu Kak Ina kan tak tahu nak kata betapa bestnya Yan ni kan. Yan pandai ambil tema permulaan perbincangan kita itu tentang dendam tadi, dan begitulah bagaimana bukti sesuatu melalui karya tadi, sesuatu yang disimpan, cinta yang disimpan selama ni yang dia tak nak share dengan orang lain. Melalui cerpen ini dia masukkan ni. Dan mungkin bagi Kak Ina peluang satu lagi dari segi teori sastra pula kan, tadi daripada sudut sisi peribadi tadi, kemudian dari segi karya ini pula dari segi intelektual sastranya pula. Okey, pertama ialah bagaimana Nordin Hassan apabila dia menulis cerpen, dia tak dapat lari juga sebenarnya daripada teknik penulisan drama tadi, iaitu drama dalam drama atau cerita berbingkai. Yang Kak Ina simpulkan sebenarnya dalam cerita ini, sebenarnya cerita dalam cerita tadi kan, dalam cerpen ini ada 4 perkara. Satu tentang Habil dan Qabil, kisah Habil dan Qabil. Kemudian isu orang Palestin dan Yahudi tadi kan, Yahudi. Kemudian isu kes, diceritakan macam mana kes pembunuhan beramai-ramai yang kejam tu dengan masukkan gas beracun. Kemudian kisah cinta. Jadi ada 4 perkara dimasukkan, dan Kak Ina nak rumuskan dari segi cerpen tadi. Kalau Yan nampak ni sebuah cerpen travelogue, betul kan, nampak kan? Kita bukan nak cerita kisah tu begini ni, tak ada lepas pergi sini sampai sini, tak ada. Tapi bagaimana dia memasukkan semua latar-latar itu dengan kisah-kisah yang memberi kritikan intelektual, yang memberi pengalaman peribadi dia. Kemudian bagaimana pula dia memasukkan tadi, dia sebuah kisah cinta sebenarnya kan. Sebab cikgu sendiri mengakui, Ina, itulah cinta cikgu yang pertama dan cinta itu gagal kan. Bayangkan kisah cinta, tetapi betapa dia masukkan cerita dalam cerita tadi, dalam yang bersifat global, yang mengisahkan tentang kekejaman di Asia Barat tadi, kemudian dunia, tentang sekecil-kecil dan sebesar-besarnya dapat dimasukkan dalam cerpen itu. Itu bagi Kak Ina satu yang Kak Ina rasa kepuasan sebagai seorang editor, masa menjadi editor Dewan Sastra tu. Itulah dia agaknya yang Kak Ina boleh kongsikan, Yan. Terharu terkedu mendengar kisah benar, kisah yang ini saya tunggu-tunggu sebenarnya. Saya tahu sikit je tu yang nak cungkil-cungkil. Memang setahu saya inilah satu-satunya cerpen Nordin Hassan dalam sejarah kepengarangan beliau. Jadi kalau memoir tadi saya dah kongsikan sikit, iaitu sebenarnya Nordin Hassan ada sebuah memoir iaitu Saya dari Hujung Kota, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka 1996. Boleh carilah, ada memoirnya. Saya rasa Kak Ina pun mungkin ada, saya silap kan, dekat koleksinya. Jadi memang itu ialah sejarah. Saya ada sebab saya suka mengumpul memoir penulis, kerana saya nak tahu macam mana mereka ini bermula, bagaimana mereka mendapat idea untuk menulis dan sebagainya. Itu sangat membantulah. Namun apa yang disebut oleh Kak Ina tadi, saya nak tambah sedikit tentang cerpen ini juga. Oleh sebab Nordin Hassan ni bermula dengan drama dan memang kuatlah dari segi genre drama ni, kita tak boleh nak dipertikaikan lagi.
Oleh itu kalau kita perhatikan semua watak, tempat, simbol semuanya berfungsi. Tak ada yang membazir langsung sebab dalam drama, filem filem yang baiklah khususnya, benda-benda ni semua ada sebab diletakkan di situ. Dia bukan sekadar orang kata, kalau orang sekarang dia panggil product placement, letak aja sebab nak promo kan. Tak. Sebab dia bermula dengan skrip drama pentas khususnya, setiap objek yang ada atas pentas, kalau kita pergi menonton teater, menonton drama, setiap objek dalam itu ialah sebahagian daripada cerita. Bukan hanya dialog, bukan hanya pergerakan tu saja ialah cerita. Tapi objek-objek yang berada atas pentas itu juga sebahagian daripada cerita. Jadi kalau kita tengok kat situ, dia dah ada foreshadow. Foreshadow ni maknanya kita dah boleh agak apa yang berlaku, tapi kita boleh teka je lah, tak tahulah. Bila kita sampai hujung foreshadow ni, bila kita sampai hujung baru kita, oh patutlah dia sebut yang ni, oh patutlah dia sebut yang itu foreshadowing. Dia dah dropkan clue ataupun hint ataupun petunjuk-petunjuk itu sudah ada di situ. Itu antaranya Habil dan Kabil tu dia tutup dengan baik. It's a circular ending yang circular. Terpulang dia tak kata apa yang berlaku sebenarnya kepada Su tu. Itu mungkin kisah benarnya begitu. Tapi kita kena ingat ini ialah sebuah cerpen walaupun satu luahan. Kita bebas menafsirkannya. Kita boleh saja kata yang sebenarnya keadaan Su tidak diketahui. Tak tahu kan sebenarnya. Mungkin dia mati, mungkin tidak. Jadi kalau zaman sekarang kan orang suka buat fan fiction, dia boleh mengembangkan kembali cerpen yang ni. Dia boleh kembangkan, dia kata tak, dia sebenarnya saya tu bertemu kembali dengan Su kemudiannya. Terpulang lah, boleh saja. Jadi saya suka open ended beginilah, yang pengakhiran yang tidak betul-betul pasti tetapi kita boleh fikir sendiri. Secara logiknya tentulah dia mati dalam kisah ini, tetapi bukan semestinya. Jadi dalam drama juga biasanya ending begini juga dia tidak akan memberikan satu jawapan yang tepat, yang khusus, kerana setiap itu boleh ditafsirkan oleh penonton. Kita dalam kes ini sebagai pembaca lah. Jadi semua elemen ini sebenarnya kita dah sebut banyak kali dalam secangkir kopi, iaitu apabila kita bina cerpen, setting dia jelas di mana kisah ni berlaku. Penting kerana setting juga menjadi sebahagian daripada sebab watak-watak itu berkata-kata demikian. Kalau kita letak dia dekat UK, dia jadi macam ni. Kalau kita letak dekat Beirut, dia jadi lain sebenarnya. Dan kalau dia nak mengkritik tu kena tepat. Nampak tak? Kalau dia kata tempat setting dia kat London, dia kritik bangsa Arab yang suka membazir, membeli belah dan sebagainya. Dan kalau setting tu dialihkan, line tadi ataupun dialog tadi dah tak berkesan dah tak jadi. Kerana setting itu ialah sebahagian daripada perwatakan dan sebahagian daripada cerita yang begitu kuat, dan dia bukan hanya latar belakang yang backdrop. Dia bukan backdrop yang boleh dialih-alihkan. Jadi foreshadow, karakter, setting dan location, characterization iaitu perwatakan dan juga simbol-simbol ialah elemen yang sangat kuat mendominasi dalam cerpen Balada Si Angsa Hitam ini. Dan inilah yang sebenarnya kita patut perhatikan apabila kita juga mahu menulis cerpen. Jangan ada watak yang membazir, jangan ada watak yang bercakap tapi sebenarnya tidak menggerakkan apa-apa, tidak menggerakkan cerita. Sebab dalam drama, dialog memang sangat penting. Dialog ialah sebahagian daripada naratif itu yang menggerakkan cerita. Jadi tidak ada ungkapan ataupun kata-kata yang membazir. Ada setengah tempat itu tak perlu dialog, dia hanya perlu reaksi dan air muka sahaja kan. Jadi ia juga menggerakkan cerita. Jadi saya tengok dekat sini Cikgu Nordin ataupun Datuk Nordin Hassan memang ini bidang kepakaran dia dan diterjemahkan begitu baik sekali dengan sebuah cerpen dan dengan sejarah yang diceritakan oleh Kak Ina tadi. Dia menambah lagi kefahaman kita terhadap cerpen ini dan bertambah sayu kan apabila kita melihat Si Angsa Hitam itu dan bagaimana dia cuba membeli cenderamata Si Angsa Hitam itu juga dah nampak dah foreshadow kat situ. Dia dah beli angsa hitam tu, dia nak bagi tapi bagaimana dan sebagainya kan. Jadi baca seterusnya bagi yang belum membaca cerpen ini, saya rasa satu cerpen yang patut dibaca berkali-kali lah. Kalau dah baca sekali pun elok baca lagi sekali berdasarkan perbincangan yang telah kita nyatakan tadi. Mungkin respons Yan untuk kesemua cerpen ini sebelum kita teruskan dengan slide yang berikutnya kalau ada. Okey, saya sebenarnya tertarik juga nak ceritakan pasal show don't tell. Tentang betapa jeritanya kan Su tu kan. So macam bagaimana ya Nordin Hassan memperlihatkan kecantikan Su dengan hanya satu perkataan. Dia kata agaknya beginilah paras wajah bidadari di syurga.
Saya mengajukan soalan retorik kepada Fadullah. Tengok kan? So tak payahlah kita kata matanya bulat, bagai bulan purnama, hidungnya mancung, bak seludang kan. So itulah yang saya nampaklah bagaimana kita boleh belajar daripada pengarang yang hebat. Itu saja. Okey, kita teruskan dengan Kak Ina, ada nak tambah lagi sebelum saya bacakan tag ataupun nak baca komen selepas ni ya? Okey, saya teruskan dululah sebab nak tengok di mana yang dikatakan dipetik oleh Yan tadi. Saya kongsikan di sini. Kenapalah dia pergi situ? Okey, yang ini kan? Sekejap saya tengok balik. Okey, yang ni betul lah. Balada Si Angsa Hitam, Nordin Hassan, dia pernah bersungut tentang cara hidup orang berketurunan Arab yang kaya raya. Hidup semata-mata untuk menikmati kemakmuran yang disajikan ke lutut mereka. Satu rial pun mereka tidak pernah usahakan. Memakan titik peluk orang lain yang diperhambakan dan sombong pula. Halaman 352. Petikan yang lain, orang-orang Arab ni tidak terhingga kayanya. Rumah-rumah membazir dengan hiasan-hiasan yang dibeli dari luar negara. Televisyen 4-5 buah di sebuah rumah terus terpasang walaupun tiada siapa yang menonton. Ada yang sampai ke Paris untuk membeli belah. Laki-laki terbang ke Beirut, ke Kahira, ke Paris dan tempat lain untuk mencari hiburan. 355. Dan satu lagi, dah habis sampai situ. Itulah yang menunjukkan perbincangan tentang balada Si Angsa Hitam ini. Dan kalau kita tengok tadi satu cerpen yang memanfaatkan latar luar negara sebab seperti kata Yan tadi, ramai yang telah pergi ke luar negara berjalan-jalan. Jadi gunakan itu sebagai bahan kerana kita dah tak payah nak cipta, nak fikir, nak bayangkan lagi sebab dah berada di situ kan. Jadi bolehlah digunakan sebagai satu kaedah dalam menulis cerpen. Jadi jangan risau tentang teori dan sebagainya. Itu bukan kerja kita sebagai penulis untuk memikirkan teori-teori. Sebab kalau kita memula dengan teori, selalunya karya-karya kita tu tidak akan jadi keras lah sebab kita sibuk fikir tentang teori. Kerana kita patut fikir tentang cerita dan mesej yang kita cuba nak sampaikan. Kita nak kata apa sebenarnya dan kita sampaikan dalam bentuk yang kreatif. Itu yang kita fikirkan terlebih dahulu. Ya, mungkin ada komen dulu Yan daripada Yan. Saya tutup dulu slide ni. Silakan. Okay. Cantik apa yang Kak Ina bagi tahu tentang takdir tu kan. Saya pun sebenarnya dalam slide tapi terlupa nak letak. Okey, dah ada dah dulu. Okey. So itu mungkinlah bagaimana coretan daripada Nurani Nordin Hassan sendiri dimulakan dengan Habil Wakabil dan juga ada beberapa yang diletakkan dalam kurungan kalau lah kan. Dan akhirnya Nordin Hassan sendiri kata daripada Allah dia datang kan dan dia menerima takdir itulah. So bila dengar Kak Ina cerita tentang ini adalah kisah benar, itu adalah cinta pertamanya dan merangkumkan pula dengan dendam. Dendam maksudnya ada benda yang dia masih lagi memendam rasa dan inilah cara bagaimana dia nak meluahkan perasaan sehingga mungkin saya rasa mungkin dia lega selega-leganya apabila terhasilnya sebuah cerpen yang Kak Ina sendiri pujuk akhirnya diberikan juga. Alhamdulillah, terima kasih. So dendam kita dah terlerai semuanya. Alhamdulillah, lega. Itu saja. Kak Ina, silakan kata-kata terakhir sebelum kita tamatkan siaran. Kena sambung sikit je sebagai lambang simbol tadi. Mungkin untuk pengetahuan orang lain jugalah, Yan ke siapa kita pun. Maksudnya bagaimana dia memberi gambaran kesedihan dia tadi gunakan lambang hujan. Hujan renyai-renyai kan, hujan dia ulang perkataan hujan tu berkali-kali. Kerana bila hujan dah berhenti kan, tapi langit masih lagi mendung, hitam kan. Jadi kita tak perlu mengatakan kita sedih sebenarnya. Hujan tu, suasana alam tu tak payah keluar perkataan sedih dia, tapi hujan, kemudian dia tunjukkan alam tadi sudah menunjukkan perasaan dia. Itu satu lagi tip yang kita boleh gunakan dalam menyuarakan suara hati seseorang watak. Dan akhir kata untuk sesi kali ini Kak Ina ucapkan terima kasih kepada yang sudi mendengar beberapa pandangan Kak Ina tadi. Terima kasih khususnya pada Yan yang betul-betul gigih, dan juga kepada Nisa yang moderator kita yang sangat intelektual. Dia boleh mana-mana kekurangan kita dia akan tambah kan, begitu. Kekurangan Kak Ina juga. Lepas tu Kak Ina sudahi dengan begini. Dua perkara.
kita jangan berasa diri kita, dua perkara jangan iaitu pertama, jangan rasa diri kita ni sangat penting. Yang kedua, jangan rasa diri kita ni berjasa, sangat berjasa. Sebab kalau kita ada dua perkara ni, kita akan menjadi seorang yang sombong dan bongkak. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Ina, terima kasih Yan, terima kasih juga kepada semua penonton oleh sebab persoalan dendam. Sikit tentang hujan tadi tu pun juga saya tambah sedikit, maknanya hujan itu pun digunakan bukan saja-saja sebab hari hujan ataupun dia hanya memilih nak tahu cuaca apa, cuaca hujan lah. Dia bukan macam tu, maknanya hujan tu juga ada fungsi di situ dalam menyatakan sesuatu yang tak perlu dinyatakan, ya. Yang itu yang patut kita belajar daripada sasaran negara kan, jadi kita patutlah melihat. Jadi saya ingin tutuplah hari ini dengan dua rangkap pantun sebab kita cakap pasal dendam. Orang Melayu paling banyak pasal dendam. Saya ambil pantun, bukan pantun saya, di pantun lama. Saya baca semula pantun tadi. Air dalam bertambah dalam, hujan di hulu belum teduh. Hati dendam bertambah dendam, dendam dahulu belum sembuh. Dan kemudian kata pantun Melayu juga, satu lagi sambungan dia sebentar. Saya share lah supaya boleh baca. Ijuk-ijuk tali perahu, tali beban mengikat rakit, esok-esok baru tahu menaruh dendam jadi penyakit. Jadi kalau kita tak nak menyimpan penyakit, eloklah kita simpan dendam ini, tetapi lepas tu kita luahkan dalam bentuk kreatif, dalam bentuk cerita dan sebagainya. InsyaAllah dia lepas. Sebenarnya perasaan-perasaan yang tidak lepas itulah kita gunakan dalam penulisan kreatif untuk kita menyampaikan hal-hal yang begini. Terima kasih kepada semua penonton yang telah meninggalkan komen-komen yang sangat memberi kita rasa bahagia. Satu perkara yang menarik, mesej yang nak dituliskan, disampaikan, diolah dalam bentuk yang kreatif. Mesej inilah yang kita terlupa. Terima kasih Kak Ina atas pesanan, kata Nur Azhar, dan ni penyokong kuat ni. Terima kasih Tanya dan Syabas, panelis secangkir kopi jam 10, semakin kualiti perbincangan insyaAllah. Terima kasih Tuan, terima kasih kerana memberi izin meminjamkan isterinya untuk kita sama-sama berkongsi pendapat. Jadi mana-mana yang sempat saya kongsikan di sini. Jadi mohon maaflah atas mana-mana kekurangan di pihak kami. Kadang-kadang ada yang terlepas, ada yang terkurang, ada yang tidak cukup bahannya. Jadi semoga menjadi manfaat kepada perjalanan kepengarangan tuan-tuan dan puan-puan dalam penulisan ini. Inilah yang sedikit yang kami boleh kongsikan. Kami bukan yang terbaik, inilah yang terbaik yang kami ada, yang kami cuba hidangkan kepada semua yang setia menonton, sama ada secara langsung ataupun yang menonton siaran selepas ini. InsyaAllah terima kasih kerana yang berkongsi, yang meninggalkan tanda-tanda suka, tanda-tanda bahagia dan sebagainya yang sebenarnya amatlah kami hargai. Terima kasih kepada masa yang telah diluangkan kepada kami dan insya-Allah kami ada satu lagi sesi kan, betul kan? Kita ada satu lagi secangkir kopi jam 10 ada lagi sebab kita ada satu lagi tahun yang kita belum bincangkan. Nantikan kami akan umumkan cerpen-cerpennya dan boleh dibaca bersama-sama insya-Allah dan sama-samalah tengok apakah komentarian akan datang. Yan ada nak tambah akhirnya? Okey. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak ya, terutama sekali sahabat-sahabat Maya yang sudi berada di sini. Ada juga nama-nama yang baru keluar. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Jika perkongsian ini bermanfaat, sebar-sebarkanlah kita nak lagi ramai yang dapat menghargai karya sastra. Sebenarnya sastra, bila kita membaca karya sastra ni, dia banyak, kita akan dapat, dia memberikan ruang untuk kita introspeksi diri, introspektif, memuhasabah diri. Sebenarnya semuanya kita kena balikkan pada diri kita, bukannya kita nak kata sebab itulah orang tu macam tu. Tidak, sebenarnya kembali kepada diri, muhasabah diri dalam tahun baru ni insya-Allah lah kita cuba untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga Kak Ina atas dua pesanan jangan tu, masya-Allah sangat-sangat bagus untuk kita renungkan sepanjang tahun 2023. Moga tiada dendam, moga tiada keluh kesah, moga sejahtera semuanya lah insya-Allah. Saya doakan, amin. Itu saja. Baik, Kak Ina ada lagi? Tak ada.
Okey, terima kasih banyak Kak Ina khususnya yang banyak meninggalkan pesan-pesan yang kadang-kadang dia tak scripted tau, tak masuk dalam skrip sebenarnya, tapi Kak Ina spontan berkongsi pandangan-pandangan begini. Benarlah, demikianlah hendaknya kita sama-sama dalam menyelesaikan kreatif ini bukan soal untuk nak menunjuk ataupun menawarkan kebaikan-kebaikan, tetapi kita hanya letak apa yang kita ada dan insya-Allah biarlah orang lain yang menilainya, biarlah masyarakat menilainya, biar Allah yang menilainya. Itu yang paling baik dan semoga kita diperhatikan dengan keadaan yang demikian dan sumbangan-sumbangan ini kecil sebenarnya tetapi kita dapat memberikan sesuatu kepada orang lain kerana hidup ni memang untuk memberi bukan untuk sekadar menerima insya-Allah. Jadi atas ucapan yang demikian terima kasih sekali lagi kepada semua penonton yang meluangkan masa naik komen-komen ni. Allah sebenarnya banyak sangat. Jadi terima kasih banyak. Jadi atas segala kekurangan itu sekiranya ada sekian dahulu, kami berundur diri dahulu. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.